Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, baik, kita sambung perbahasan kita tadi. Kita di muka surat 41 membahaskan tentang hukum akal. Okey. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wal wajibu ma la yaqbalu al-intifa'a wal mustahilu ma la yaqbalu al-thubuta wal jaizu ma yaqbalu al-thubuta taratan wal intifa'a taratan ukhra. Ni Syekh Nawawi tengah membahaskan tentang hukum akal. Hukum secara ringkasnya adalah itsbatu amrin li amrin. Menetapkan suatu perkara bagi suatu perkara. Menetapkan satu hukum bagi satu hukum. Satu perkara bagi suatu perkara. Okey. Au nafyuhu anhu, ataupun menafikan satu perkara daripada satu perkara. Itu yang kata hukum. Okey. Itu secara ringkas. Ataupun itu adalah ta'rif hukum tanpa qaid akal ataupun adat ataupun syarak. Hukum secara ringkasnya adalah itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Isbatkan satu perkara bagi satu perkara ataupun menafikan satu perkara bagi satu perkara. Kemudian isbat dan nafi ni. Jadi dia antara dua. Tetapkan satu perkara, katakan A ni bagi dia ni contohnya, B ni bagi dia ni contohnya. Tu tetapkan satu perkara bagi satu perkara. Nafikan satu perkara dari satu perkara. A ni tak boleh bagi dia, B ni tak boleh bagi dia contohnya. Okey. Hal tersebut boleh jadi berlaku secara ja'li ja'ilin, biwasitati ja'li ja'ilin, ataupun kita kata biwasitati wad'i wadi'in. Ada yang menjadikan hukum tu macam tu. Contohnya apa? Lampu traffic light. Lampu traffic light kita kata merah ni hukum dia berhenti. Maknanya apa? Menisbahkan berhenti kepada merah. Isbat berhenti kepada merah. Ataupun isbat merah pada berhenti. Itsbatu amrin li amrin. Kuning berjaga-jaga contohnya. Ataupun kuning makin laju di sisi orang yang salah hukum. Okay. Kuning berjaga-jaga contohnya. Bersedia untuk berhenti ke? Okey. Isbat berjaga-jaga, bersedia untuk berhenti bagi kuning. Hijau untuk berjalan bila mana selamat untuk jalan. Isbat berjalan bila selamat bagi hijau. Yang tu apa dia? Isbat satu perkara bagi satu perkara ataupun nafi satu perkara bagi satu perkara. Apa dia? Nafi jalan bagi kalau merah. Contohnya. Yang tu macam mana kita tahu hukum tersebut? Tu hukum tak? Hukum. Jumpa traffic light, faham. Oh ni hukum ni. Ada hukum ni. Hukum apa yang tu? Yang tu hukum tu biwasitati wad'i wadi'in. Hukum tu berlaku dengan perantaraan ada yang menjadikan hukum tersebut. Al-wad'u di sini dengan makna al-ja'lu. Bija'li ja'ilin. Dia jadi hukum tersebut dengan sebab ada yang menjadikan dia hukum tersebut. Ada yang letak hukum tu macam tu. Ada yang meletakkan hukum tu macam tu. Tapi yang ulama bahaskan biasanya, yang ni mereka bahaskan hukum syar'i. Bija'li ja'ilin. Ada yang menjadikan hukum tu macam tu. Salat itu wajib 5 kali sehari. Ada yang menjadikannya. Siapa? Allah Ta'ala. Syari' mewajibkan perkara tersebut. Boleh tak kalau tak wajibkan? Boleh juga. Merah boleh tak kalau tak berhenti? Boleh je. Boleh tak kalau berhenti tu dengan colour purple? Boleh. Siapa yang tentukan berhenti dengan colour merah? Siapa tentukan solat wajib? Siapa tentukan solat 5 kali sehari? Biwasitati ja'li ja'ilin. Ada yang menjadikan hukum tersebut macam tu. Biwasitati wad'i wadi'in, yang menjadikan hukum tersebut macam tu. Yang kedua, itsbatu amrin li amrin biwasitati takarrur. Kita menetapkan satu hukum bagi satu perkara itu, satu perkara bagi satu perkara itu dengan jalan berulang-ulang. Maksudnya dia jadi 2 kali paling tidak baru kita tahu. Oh, dia macam ni. Contohnya apa? Contohnya kita kata suatu bahan, satu ubat kita kata. Satu ubat campur bahan ubat tu, lepas tu bagi makan. Bagi makan contohnya, saya bagi makan seorang. Lepas tu, oi lega. Lega. Boleh tak kita kata, oh ubat ni bagi lega ni. Tak confirm lagi, baru sekali. Kena ulang sekali bagi kat orang lain. Oh lega juga. Okey. Maknanya waktu tu kita tahu bahawasanya isbat lega kepada ubat ni berlaku dengan sebab apa? Dengan cara berulang-ulang. Bila dites, tajribah, dites tu berulang-ulang, okey, ada takarrur, baru kita tahu, oh ni kalau makan ubat ni lega sakit sekian. Contohnya. Okey. Yang ni disebut sebagai hukum adat. Jadi yang pertama tadi hukum syarak. Biwad'i syari'. Syari' yang meletakkan hukum tersebut. Yang tu al-hukm syar'i yang tadi biwasitati
wad'in, yang tu al-hukm syar'i. Yang ni adalah al-hukmul adi biwasitatit takarrur, dengan perantaraan berulang-ulang. Bila berulang-ulang baru kita tahu hukum tersebut. Begitu juga api. Mungkin ada orang yang pelik, macam mana kata api tak panas? Tak, kita kata kita tahu api tu panas dengan sebab berulang-ulang perkara tersebut. Kalau kita andaikan ada seorang budak yang baru membesar dan dia tak pernah jumpa api, dia tak kenal apa tu api, kali pertama dia jumpa api, dia tahu tak api tu panas? Tak, dia tak boleh tahu lagi api tu panas. Dia tengok, jauh tu benda apa tu, tak pernah tengok pun benda tu. Pelik kan? Dia tak tahu lagi apa hukum bagi benda tersebut. Benda tu pun nama tak tahu tak ada masalah. Okey, kita kata ada benda tu api. Okey, dia tak tahu lagi hukum dia apa. Pi dekat. Okey, rasa haba. Waktu tu kali pertama dia tahu ada rasa haba. Okey, kemudian bila sentuh, panas. Bila kali kedua dia tengok, dia ada waham, dia ada sangkaan daripada maklumat yang sebelum ni, benda ni panas ni. Okey. Jadi dia pun pergi dekat, dia rasa haba dan dia rasa panas. Okey, yang tu berlaku secara berulang-ulang. Yang tu kerana dia dah ada waham. Begitu juga macam bagi ubat tadi. Dia buat satu bahan vaksin kumpul, okey, try test tengok. Lega. Kali kedua dia akan sangka, ni lega juga ni sebab nampak bahan yang sama. Test. Tengok tak lega. Tengok tak lega. Boleh tak untuk tak lega? Boleh, tak ada masalah. Begitu juga api tadi, kalau dia tak pernah jumpa, boleh dah kali kedua dia nampak, cerah, elok, cantik apa semua. Tak panas pun. Pegang-pegang, tak panas. Boleh juga, tak ada masalah benda tersebut. Jadi dia tahu, walaupun awalnya dia ada waham daripada maklumat yang sebelum ni, sangkaan dia daripada maklumat sebelum ni, benda tu panas. Boleh je untuk jadi sebaliknya. Macam ubat tadi, duk bagi makan lega, ni awak bagi ubat yang tak lega-lega. Boleh je. Okey, yang tu adalah hukum adat. Hukum adat itu dia sabit secara takarrur, bila berulang-ulang. Ulang-ulang, jadi berulang-ulang barulah dia hukum tersebut tetap macam tu. Jadi hukum yang adat ni dia boleh berubah. Tak ada masalah, dia boleh ubah. Seperti mana hukum syarak tadi pun boleh berubah ikut kepada apa yang syarak nak letakkan, apa syarak nak tetapkan. Syariat sebelum ni lain, syariat kita lain. Hukum lampu isyarat yang sekarang macam ni, boleh jadi nanti orang tukar, orang kata tak sesuai. Kok depa buat kajian kata lampu merah, hijau dan juga kuning ni bagi kesan yang buruk kepada manusia contohnya lah. Jadi kita tukar pula, kita pakai lampu putih. Baru bila dia tengok silau tu dia break terus contohnya. Okey. Jadi mungkin benda tu boleh berubah, tak ada masalah. Begitu juga dengan hukum adat ni boleh juga untuk berubah. Hukum adat boleh untuk berubah. Bezanya yang pertama itu kita tahu dengan sebab biwasitati wad'i, ada yang menjadikan hukum tersebut. Yang ni kita tahu dengan sebab takarrur, berulang, tajribah kita berulang dengan benda tu. Bila ulang baru kita tahu. Macam orang tua-tua dulu tahu tentang pokok, akak, kayu, daun apa semua ni dengan cara ulang. Buat tajribah, ulang baru nampak kesannya, takror, berulang. Manusia yang mula-mula diturunkan, bila dia jumpa sesuatu, dia cuba makan, bila makan kenyang. Di situ ada satu maklumat dalam kepala dia, makan benda ni kenyang, tapi tak tentu lagi, tak confirm lagi. Tak confirm lagi. Beza dengan maklumat yang tadi, yang kata kalau sembahyang tu wajib, yang tu confirm. Sebab apa dia confirm? Sebab dia tahu syariat dah letak macam tu, dia tak boleh ubah. Dia tahu lampu isyarat merah, kat sini merah, jumpa yang lepas ni pun merah. Sebab apa? Dia dah tahu dah. Kerajaan dah tetapkan dah. Kata yang kalau merah ni berhenti. Tapi yang ni dia jumpa sekali, tak confirm lagi. Kali kedua boleh jadi macam tu. Dia minum susu kali pertama, dia sakit perut. Kali kedua dia duk rasa macam, ni sakit minum susu sakit perut ni. Minum-minum tengok tak sakit perut pun. Benda tu dia nak tahu macam mana nak jadi benda tersebut. Hanyalah secara berulang. Bila ulang-ulang, ternyata minum susu perut dia tak sesuai. Lactose intolerant, tak boleh minum susu. Maka waktu tu dia tahu. Itu jadi secara adat, berulang-ulang. Okay. Yang ketiga adalah hukum itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu min ghairi wasitati wad'in wala takarrurin. Yang tak perlu kepada wad'i, tak perlu kepada yang nak jadikan hukum tu macam tu, tak perlu untuk yang tetapkan hukum macam tu, dan tak perlu kepada berulang. Maksudnya apa? Bila dia besar, dia ada akal, dia boleh faham terus. Kalau kita ada adik contohnya, dua orang kembang kecil, abang dengan adik kembang, jadi besarnya sama. Bila dia mumayyiz, dia dah mula ada akal. Ataupun kadang tak mayyiz lagi pun dia dah boleh perasan dah. Bagi seorang kita bagi jus oren setengah gelas, seorang lagi kita bagi penuh.
Gelas saiz sama, bagi. Yang abang dapat penuh, yang adik dapat setengah, marah tak? Marah. Sebab apa? Dia tahu setengah itu tak sama dengan penuh. Dia tahu mana? Kalau kita kata, oh tak, sekarang abang sebagai abang sudung, abang tentukan semua yang setengah itu sama dengan penuh. Tak, dia tak boleh pakai. Dia tak boleh macam kata, okey kita tentukan lampu tu jadi merah. Tak boleh. Dia tak boleh terima benda tu. Okey, ataupun kita kata dia, try minum dulu, sekali kita bagi lagi yang setengah gelas dengan bagi kat abang yang segelas. Boleh jadi sekali yang setengah gelas rasa kenyang. Dia tak boleh terima juga. Jadi dari mana dia tahu kata setengah gelas tu dengan segelas tak sama? Setengah gelas tu kurang dari segelas. Yang ni tanpa perlu kepada wad' dan tanpa perlu pada takarrur. Yang ni termasuk dalam hukum yang kita sebut sebagai hukum akal. Allah Ta'ala dah buat built-in dalam diri kita. Mai tu buka dah software tu. Dah tahu dah apa yang kata mustahil, apa yang kata wajib, apa yang kata harus. Walaupun kita tak tahu nama wajib, mustahil dan harus. Tapi makna-makna perkara tersebut dah ada dalam akal kita. Sebab tu kita boleh menghukum benda tu. Tak sama ni. So, mustahil penuh dan separuh tu sama. Tu minal mustahilat. Kita tahu benda yang mustahil. Kalau kita tengok ada seorang besar ni, seorang lagi dah berjanggut apa semua, kita kata yang ni pak, yang tu anak. Dia tahu tak kena ni. Sebab apa? Wajib pak tu lebih tua daripada anak. Sebab apa? Sebab pak tu asal, anak tu furu'. Walaupun dia tak boleh nak terang macam tu, tapi dia tahu. Dia tahu pak kena ada dulu daripada anak. Kalau ada dulu maknanya wujudnya lebih lama. Wujudnya lebih lama maknanya dia lebih tua daripada anak dia. Walaupun dia tak boleh terang macam tu, tapi kalau orang kata yang ni anak ni, yang berjanggut putih ni, yang ni anak, yang ni pak, dia tak akan percaya. Yang tu hukum secara akal. Dan hukum akal ni terbahagi pada 3. Itsbatu amrin li amrin. Tetapkan satu perkara kepada satu perkara tanpa perlu kepada wad', tanpa perlu pada takarrur. Dia sebut sebagai al-wujub. Benda yang wajib lah. Kita kata wujub, wajib. Mesti tetap macam tu. Tak boleh jadi sebaliknya. Contohnya apa? Itsbatut tahayyuzi lil jirmi. Isbatkan bahawasanya jirim tu, jisim, diri kita, objek fizikal ni kena ada tempat. Boleh tak kata contohnya kita kata Irfan mai dak ni? Mai. Irfan ada dak ni? Ada kat mana? Tak ada kat mana-mana. Tak boleh. Sebab apa? Irfan ni kita tahu dia jenis jisim, jenis objek fizikal. Objek fizikal ni dia mengambil ruang, dia kena ada tempat. Kalau kita kata dia ada tapi tak ada kat mana-mana, tak boleh terima. Jadi ada tempat, mengambil ruang tu adalah hal yang wajib bagi jisim, dan Irfan salah satu daripada jisim juga, objek-objek fizikal juga. Jadi dia kena ada ruang, kena ada tempat. Yang tu yang wajib. Itu nanti kita akan mengajilah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi kata musannif, al-wajibu ma la yaqbalu lintifa. Wajib itu adalah perkara yang tak boleh terima nafi, tak boleh untuk dinafikan. Dia sentiasa isbat. Isbatu amrin li amrin. Itu yang pertama. Yang kedua, nafyu amrin an amrin. Nafikan satu perkara daripada satu perkara. Okey. Suatu jirim, dia ambil satu tempat pada satu-satu masa. Dia tak boleh ambil 2 tempat, tak boleh ambil 3 tempat. Kalau kita kata satu jirim yang paling halus, satu jirim paling halus macam titik contohnya, ataupun dalam ilmu kalam kita sebut al-jauharul far, paling kecil. Mungkin dalam bahasa sains disebut atom, ataupun kecil lagi dia ada apa, nukleus, proton, apa benda-benda tu kan. Ataupun kecil lagi kita kata unit, benda yang paling kecil tu. Mesti ada tempat, dan tempat dia hanya satu tu je. Dalam satu masa dia hanya ambil satu tempat. Tak boleh kata dia ada dekat sini, dia ada kat sana, dia ada kat 2-3 tempat. Tak. Satu unit hanya ambil satu tempat. Jirim Irfan yang yatakawwanu minal ajram, yang terbina daripada banyak-banyak jirim tu, diri dia ambil satu tempat, kat sini tempat dia. Boleh tak kata Irfan kat mana? Dekat dalam masjid dan luar masjid? Tak boleh. Kalau kita kata dia duduk kat pintu, dekat dalam masjid dan luar masjid, tu boleh. Tak, sebahagiannya dalam masjid, sebahagiannya luar masjid. Kita tak boleh hukum kata semua dalam masjid, tak boleh hukum kata semua luar masjid. Jadi hukum tu masih terbahagi 2. Maksudnya kita kata dia dalam masjid dan luar masjid, maksudnya apa? Sebahagian dirinya dalam masjid, sebahagian dirinya luar masjid. Jirim yang dalam masjid, boleh tak kita kata dalam masa yang sama dia duduk luar masjid? Tak boleh.
Kalau kita kata tak, kita ambil satu jirim yang duduk tengah-tengah tu. Urat antara masjid dengan luar masjid. Kita tengok pula jirim masjid. Jirim masjid tu, jirim masjid tu tengah-tengah tu. Dia mesti ada pembahagi dia. Satu jirim yang luar masjid, satu jirim yang dalam masjid. Jadi jirim dia pun macam tu juga. Bila disusun. Yang dalam masjid, luar masjid, dalam luar masjid. Jadi masih tetap setiap satu unit tu tak boleh kita hukum dia duduk banyak tempat. Dia tetap duduk satu tempat. Jadi kalau kita kata, oh Irfan duduk dua tempat dalam satu masa. Kena tak? Tak kena. Akal boleh terima tak? Akal tak boleh terima. Logik tak? Tak logik. Bila kita sebut tentang logik, maka dia masuk dalam hukum akal. Kadang orang banyak sebut tak logik, tak logik. Tak logik dia bukannya dari segi akal sebenarnya. Dia salah guna tu. Benda tu mustahil dari segi adat saja. Contohnya apa? Mai esok tengok masjid Ibda ni jadi mas semua. Boleh je. Jadi, dia kalau jadi mas esok cerah. Okey. Mai tengok jadi mas semua. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi logik tak? Logik. Saya kita akan masuk bahagian yang harus secara akal. Logik bukan tak logik, cuma dia mustahil secara adat. Adat menghukum benda tu mustahil. Maksudnya secara adat kebiasaannya tak berubah laju macam tu. Yang boleh berubah tu pun slow-slow. Contohnya macam apa dia binatang tu yang boleh ubah color tu? Sesumpah boleh ubah color. Yang tu kita tahu adat dia boleh ubah color pun. Jadi secara adat kalau masjid ni batu-batu ni dia tak akan berubah dah, tak jadi benda lain dah. Okey. Yang wajib itu adalah yang sentiasa menerima isbat, tak boleh terima nafi, la yaqbalu lintifa, mustahil ma la yaqbalu thubut. Yang mustahil pula sentiasa menerima nafi, tak boleh terima isbat. Nafi dua tempat bagi satu jirim. Tak boleh isbat dua tempat bagi satu jirim. Wal jaizu, dan yang harus itu ma yaqbalu thubut taratan wal intifa taratan ukhra. Yang boleh menerima sabit, boleh untuk jadi macam tu, boleh untuk isbat kadang-kadang, boleh untuk tetap macam tu, dan boleh juga untuk ternafi kadang-kadang. Boleh kadang-kadang boleh tetap, kadang-kadang boleh ternafi. Boleh tetap, boleh ternafi dalam dua waktu, dalam dua keadaan lah. Dalam satu waktu sekali dia jadi mustahil. Nafi dan isbat dalam masa yang sama. Macam kita kata ya dan tidak dalam masa yang sama, itu tak boleh lah. Mustahil lah perkara tersebut. Tapi yang nak masukkan di sini dalam dua waktu paling kurang. Boleh untuk diisbat, boleh untuk nafi. Ataupun melihat dari segi imkan dia pada waktu tersebut, boleh sahaja untuk ada, boleh saja untuk digantikan dengan tiada. Tak perlu pada yang lain. Tak mustahil untuk berlaku yang lain. Okey, itu bahagian hukum akal. Jadi kalau kita faham berdasarkan contoh-contoh tadi, hukum akal ni bukanlah hanya menyentuh tentang perbahasan ketuhanan, boleh juga jadi tentang masalah-masalah yang kita duduk di dunia berkenaan dengan diri kita pun boleh juga berlaku hukum akal. Dan kalau orang faham perbahasan bila bahas ni hukum akal, ni hukum syarak, ni hukum adat, maka dia tahu bila dia sentuh satu perkara, adakah benda ni boleh untuk kita terima perbezaan pendapat dalam hal tersebut. Kalau benda tu wajib aqli, mesti kena jadi macam tu. Boleh tak untuk kita terima perbezaan pendapat dalam hal tersebut? Tak boleh terima. Contohnya, kita kata apa? Kita kata wajib Irfan ni bila dia ada, dia kena bertempat. Tiba-tiba mai seorang kata, tak, saya tak terima. Agree to disagree. Kita bersetuju untuk tak bersetuju bahawasanya boleh untuk dia ada tempat, boleh untuk tak ada tempat. Tak, kita kata tak kena. Yang ni kami tak boleh. Kami disagree to disagree. Kami tak setuju untuk tak bersetuju. Sebab apa? Sebab tak boleh. Yang ni secara akal dah, secara logik akal dah tunjuk dah, kata dia tak boleh duduk, dia tak boleh dia wujud tapi tak ada tempat. Begitu juga yang mustahil akal, benda yang mustahil tak boleh juga kita nak berbeza pendapat berkenaan dengan hal yang mustahil. Okey, yang harus boleh jadi macam tu, boleh jadi sebaliknya. Yang tu tak apa. Okey, boleh jadi macam tu, boleh jadi sebaliknya. Selagi mana tak ada hal lain yang mewajibkan dia jadi macam tu, ataupun tak ada hal lain yang menyebabkan mustahil dia jadi macam tu. Contohnya apa? Benda yang harus. Boleh je untuk solat tu wajib, boleh je untuk solat tu tak wajib sebelum turun syariat. Bila turun syariat, maka wajib solat. Tak boleh untuk kita berbeza pendapat. Sebab apa? Sebab syarak dah menentukan dia. Ja'alul ja'ili yaj'aluhu thabitan. Penentuan yang dijadikan oleh yang menentukan tu menyebabkan hal tersebut dah jadi wajib.
Ataupun yaj'aluhu manfiyan, ataupun menyebabkan dia dah ternafi dah. Tak boleh dah. Yang dulunya boleh, sekarang tak boleh. Dulu boleh bertaubat dengan cara bunuh diri, sekarang dah tak boleh. Sebab syarak tak membolehkan hal tersebut. Yang syarak masih memberi kelonggaran, boleh untuk buat, boleh tak buat. Okey, nanti kita tak ada masalah. Nak makan nasi lemak ke, nak makan ayam goreng ke, lamb chop ke apa, tak ada masalah. Okey. Itu selagi mana tidak ada hal yang menyebabkan wajib dari sisi yang lain lah, dari sisi ja'li syari'. Ataupun dari sisi adat lah. Adat yang menjadikan benda tu, ataupun lebih mudah kita nak faham adat ni bukan adat Negeri Sembilan ke apa, bukan. Kita lebih mudah faham, kita kata sunnatullah. Apa yang Allah Ta'ala dah jadikan macam tu. Allah Ta'ala boleh tak untuk wujudkan alam? Boleh. Boleh tak untuk tak wujudkan alam? Pun boleh. Yang tu yang harus secara akal. Bila Allah Ta'ala wujudkan manusia, boleh tak kalau Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala nak jadikan kita ni bukan dalam rupa yang sekarang. Allah Ta'ala nak jadikan kita ni, manusia ni rupa macam Lego contohnya. Semua daripada zaman dulu sampai dah. Boleh. Tapi dah Allah Ta'ala dah pilih jadi macam ni. Adatan mustamirrah, sebagai suatu adat yang berkekalan. Sunnatullah. Allah Ta'ala dah jadikan macam ni. Rupa dia macam ni berterusan. Itu suatu. Itu yang berkenaan dengan hukum akad, hukum syarak dan juga hukum adat. Bila kita menyentuh berkenaan dengan ketuhanan, berkenaan dengan Allah Ta'ala, maka kita mestilah tahu bahawasanya sifat-sifat Allah Ta'ala itu yang segala sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah Ta'ala wujub aqlin, wajib secara akal. Macam mana nak tahu wajib akal tersebut? Boleh jadi kita datangkan dalil kewajipan hal tersebut, boleh jadi kita datangkan dalil kemustahilan lawannya. Kita nak kata benda ni wajib, kita nak kata satu perkara ni wajib, boleh jadi kita datangkan dalil yang tunjuk kata dia wajib. Boleh jadi kita tak datangkan dalil yang tunjuk kata dia wajib. Apa yang kita buat? Kita datangkan dalil yang tunjuk kata mustahil lawan dia. Yang kata mustahil lawan dia. Irfan ni ada dalam masjid ke kat luar masjid ni? Contohnya. Kalau dia duduk kat luar masjid, kita boleh datangkan dalil yang tunjuk kata dia memang ada kat luar masjid. Ataupun kita boleh datangkan dalil yang tunjuk kata mustahil dia duduk dalam masjid sekarang. Contohnya apa? Dalil yang pertama, kita kata dia kat luar masjid. Apa dia? Ni tengok Facebook, baru update status, duduk tengok gambar depan masjid. Tu dia duduk luar masjid. Itu dalil yang tunjuk tu. Satu lagi dalil macam mana? Satu lagi dalil yang tunjuk mustahil dia tu, lawan itu mustahil. Irfan sama ada dalam masjid ataupun luar masjid. Kalau dia duduk dalam masjid, dia tak duduk luar masjid. Kalau dia duduk luar masjid, dia tak duduk dalam masjid. Okey, kita nak buktikan kata dia duduk luar masjid. Macam mana? Lah kita akan duduk dalam masjid. Cuba tengok keliling, ada Irfan? Tak ada. Kalau tu confirm lah dia duduk kat luar. Jadi itu cara pendalilan. Benda yang sama kita akan guna. Bukan hanya dalam masalah akidah, dalam semua perbahasan nanti. Dalam hidup kita, kita akan pakai dalil yang tu. Itu salah satu bentuk dalil lah. Qismul ilahiyat. Tengok muka surat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa qad bada'tu bil ilahiyati li'annaha asyraful aqsami. Dan aku mulakan dengan perbahasan ilahiyat, ketuhanan, kerana ia kembali kepada ilahiyat, kerana perbahasan ketuhanan ini asyraful aqsam adalah bahagian yang paling mulia antara tiga bahagian ilmu kalam ni. Ilmu kalam, ilmu akidah, kita kata ada tiga bahagian tadi. Yang pertama ilahiyat, menyentuh ketuhanan. Nabawiyat, menyentuh tentang kenabian. Dan yang ketiga adalah ghaibiyat, menyentuh tentang hari akhirat, benda-benda yang dapat melalui jalan sama'iyat. Apa bukti dia adalah yang paling mulia? Kita dah sentuh kemarin rasanya. Macam mana nak tahu kemuliaan satu perkara? Melihat kepada subjeknya. Apa yang kita tengah sentuh ni? Kalaulah satu ilmu tu menyentuh diri manusia, satu ilmu tu menyentuh tumbuhan, satu ilmu tu menyentuh batuan, mana satu ilmu yang paling mulia? Satu ilmu medik, perubatan, satu ilmu tentang kaji tumbuhan, botani ke apa? Tak pandai kita. Okey, yang satu lagi apa dia? Ilmu tentang kaji batu. Mana satu ilmu yang paling mulia? Okey. Kita kena tengok antara tiga-tiga ni ciri kemuliaannya apa yang menyebabkan dia mulia. Antaranya kita kata tadi hayah, kehidupan. Dia ada kehidupan, dia ada kehendak, dia ada akal. Mana yang cukup ketiga-tiga ciri ni? Manusia, maka manusia paling mulia. Yang kurang sikit ciri, haiwan. Kurang sikit tumbuhan. Kurang lagi, tak ada hayah pun, batu-batuan. Jadi yang paling mulia apa?
ilmu yang kaji tentang tubuh badan manusia, ilmu perubatan. Turun bawah dia ilmu kaji tumbuh-tumbuhan, turun bawah dia ilmu kaji batu. Macam tu susunan dia. Jadi antara tiga ni, satu yang mengkaji tentang ketuhanan, nak tahu hukum hakam ketuhanan, nak tahu sifat-sifat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Satu lagi kita bandingkan zat Anbiya alaihimussalatu wassalam. Satu lagi kaji tentang ghaibiyat. Mana yang paling mulia? Yang paling mulia tak syak lagi yang mengkaji tentang Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan alam ni. Sebab tu dia kata li'annal ilahiyati asyraful aqsam, adalah bahagian yang paling mulia antara tiga bahagian ini. Faqultu, maka aku berkata, yang mana yang dalam kurungan tajuk-tajuk tu, yang tu semua saya letak supaya mudah untuk kita nak carilah nanti di fihris. Macam qismul ilahiyat, ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahil. Tu semua saya sebut dalam bahagian depan muqaddimah tu. Kita tak baca mari. Maka aku pun berkata, fallahu mawjudun qadimun baqi. Maka Allah Ta'ala itu adalah zat yang wujud, mawjudun. Ni memang dia datang dalam bentuk isim maf'ul. Isim maf'ul. Kerana apa? Kerana fi'ilnya memang dalam bentuk mabni lil maf'ul. Memang ada fi'il yang datang dalam bentuk mabni lil maf'ul. Dalam bahasa Arab, kita jangan sangka semua fi'il tu mesti mabni lil fa'il. Macam daraba, macam kataba, macam nasra. Ada juga fi'il yang datang memang dalam bentuk mabni lil maf'ul. Contohnya macam uniya. Uniya memang datang mabni lil maf'ul dengan makna ihtamma. Contohnya lagi apa di sini? Wujida. Ada. Kita tak kata diadakan, dia wujudkan, tapi kita kata ada. Wujida datang dalam bentuk mabni maf'ul suratan. Secara rupa gambarannya dalam bentuk mabni maf'ul, tapi maknanya makna macam biasa. Maknanya wujud. Jadi datang nanti isim fa'ilnya datang dalam bentuk maf'ul juga. Dia datang dalam bentuk isim maf'ul bagi sifat dia. Mawjud. Fallahu mawjudun, maka Allah Ta'ala itu ada. Qadimun baqi. Qadimun, tidak ada permulaan, sedia ada. Bahasa kitab disebut sedia ada. Baqi, kekal, tak ada pengakhiran. Qadimun, tak ada permulaan, sedia ada. Baqi, asalnya baqin lah. Okey, kekal, tak ada pengakhiran. Bidzatihi, mawjudun bidzatihi, baqin bidzatihi, qadimun bidzatihi. Laisa bighairi. Maksudnya apa? Sifat-sifat ini tak perlu pada sifat yang lain, tak perlu pada benda lain supaya Allah Ta'ala wujud, supaya Allah Ta'ala kekal, supaya Allah Ta'ala tak ada permulaan. Tak. Yang tu memang sifat dirinya. Sifat dirinya. Dia tu memang dah wujud dah. Kalau kata Allah Ta'ala wajib wujud. Seperti mana kita kata kalau manusia, objek fizikal wajib ada tempat. Tu sifat nafsiah bagi manusia. Bagi Allah Ta'ala sifat nafsiah dia, kalau sebut zat Allah Ta'ala wajib ada. Tak boleh tak ada. Sifat nafsiah dia. Qadimun baqi. Qadim, wujudnya itu tak ada permulaan. Baqi, wujudnya itu tak ada pengakhiran. Mukhalifun lil khalqi, dia berbeza dengan makhluknya. Mukhalafah daripada khalafa yukhalifu mukhalafatan wa khilafan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'al. Masdar dia datang dalam bentuk dua. Jahada yujahidu mujahadatan wa jihad. Wa jihadan. Ayana yu'ayinu mu'ayatan wa 'iyan. Datang dalam bentuk dua. Okey. Mukhalifun, berbeza. Berbeza macam mana? Datang atas wazan fa'ala untuk tunjuk makna musyarakah daripada dua pihak melakukan perbuatan tersebut. Kalau kita kata contohnya daraba Zaidun Amran. Zaid pukul Ammar, daraba Zaidun Amran. Tapi daraba Zaidun Amran maksudnya saling memukul. Macam tu. Bila sebut khalafa, khalaftu sadiqi fi hadhil masalah. Aku berbeza dengan sahabat aku dalam masalah ini. Maksudnya apa? Pendapat aku lain dengan dia, pendapat dia lain dengan aku. Itu baru kata berbeza. Okey. Jadi di sini bila sebut mukhalifun lil khalqi, Allah Taala tak sama dengan makhluk, makhluk pun tak sama dengan Allah Taala. Okey. Qadhiyah apa tu? Qadhiyah salibah. Salibah kulliyah di sini. Salibah qadhiyah salibah kulliyah ataupun kulliyah salibah kita kata. Kullu makhluqin macam mana ayat dia? Kullu sifatil makhluqi ataupun kita kata kullu makhluqin mukhalifun lil khaliq, macam tu. Tapi ni dah jadi ayat dalam bentuk mujibah. Dia jadi mujibah tapi maknanya salibah. Saya pening. Masuk mantik pula. Okey. An ghairihi mukhalifun lil khalqi
tak kat situ, an ghairihi ghaniyun wahidun wahai. Ghaniyun an ghairihi. Terkaya Allah Ta'ala daripada yang selainnya. Apa makna terkaya ni? Ni bukan macam kita tak sengaja. Duduk saja, bukan macam tu. Tu bukan. Kadang dipakai terjemahan ini untuk tunjuk makna apa? Untuk tunjuk makna tak mai apa saya nak terang. Tak mai makna yang nak terang. Tak apa. Terkaya di sini dengan makna apa? Dengan makna al-istighna, tak perlu pada yang lain. Sebab apa? Apa makna kaya? Kena faham makna kaya dulu baru kita nampak. Okey. Kaya itu bila dia tak ada keperluan kepada yang lain baru kata kaya. Kita kalau tak ada duit contohnya, perlu apa? Perlu pinjam kat orang. Perlu dekat orang. Ada keperluan. Tapi kalau kita ada duit, kaya, dah tak perlu dah dekat orang. Tak perlu bergantung dekat orang contohnya. Tapi ada lagi yang kaya lagi. Apa dia? Duit pun tak perlu dah. Sebab apa? Sebab duit tu kita perlu pada duit. Laisa min haitsu dhatuh. Bukanlah dari segi duit tu duit. Bukanlah dari segi diri duit tu, kertas tu, besi tu, bukan dari segi tu. Tapi kita perlu dari segi apa? Untuk memuaskan diri kita. Dapat apa keperluan kita. Dapat kelazatan. Yang tu, apa dia? Duit dengan duit, nak beli makanan boleh, nak beli apa yang kita nak boleh, dari situ. Macam mana kalau orang tu memang apa yang dia nak dia akan dapat. Apa yang dia nak akan dapat. Orang semua suka dengan dia, walaupun dia miskin, dia tak ada duit apa semua, tapi apa yang dia nak orang akan bagi, orang akan tolong apa semua. Jadi yang ni lagi kaya ada dengan yang tadi. Lagi kaya ada dengan yang tadi. Sebab apa? Sebab yang tadi perlu lagi duit. Yang pertama yang paling sedih kali, perlu pada orang, perlu pada duit, perlu juga pada benda-benda yang dia nak. Yang kedua, tak perlu pada orang, perlu pada duit, perlu pada benda yang dia nak. Yang ketiga, dia tak perlu pada orang, tak perlu pada duit, dan dia tak perlu pada benda-benda ni. Sebab apa? Kerana benda-benda ni untuk menyempurnakan diri dia yang kurang. Dia ada rasa kurang. Rasa apa? Hati dia rasa kosong, rasa kurang. Jadi perlu untuk apa? Perlu beli something ke supaya dia rasa seronok, contohnya beli kitab ke, banyak-banyak. Okey, baru dia rasa seronok. Bukan nak baca pun, beli saja bagi rasa seronok, contohnya. Okey. Jadi waktu tu dia masih perlu untuk apa? Dia perlu pada benda tu untuk sempurnakan diri dia. Tapi ada yang memang dia dah sempurna, tak perlu pada yang lain. Maka yang tu yang lebih kaya daripada yang lain. Jadi kaya Allah Ta'ala tu ghaniyun an kulli syai. Terkaya Allah Ta'ala itu tak perlu pada setiap satu. Tak perlu dah pada yang lain. Tak perlu pada apa-apa. Tapi kita ghaniyun bisyai. Kita tu kaya dengan sesuatu. Kita tu cukup kita tu dengan sebab ada benda. Ada benda ni kita rasa cukup. Ada benda ni kita rasa cukup. Tapi cukup Allah Ta'ala, kaya Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala tak perlu dah pada benda lain. An ghairihi ghaniyun. Kaya daripada segala-galanya yang selain dirinya. Wahidun, tunjuk kepada sifat wahdaniyah, esa. Wahai, dan dia itu hidup. Qadir biqudratin muridu kulli syai. Qadir biqudratin, dia itu berkuasa dengan sifat kuasa. Yang tadi dia kata bidzatih, kembali kepada zat. Nak menunjukkan yang tadi yang kita bahas tadi, wujud satu sifat nafsiyah. Kemudian qidam baqa ini termasuk dia ada sifat salbiyah. Tak perlu dah pada benda lain. Ada zat tu wujud, dah ada sifat salbiah pada dirinya. Okey. Dah tetap sifat salbiah pada dirinya. Yang ketiga ni kita masuk pula perbahasan sifat-sifat ma'ani, kita kata. Kita akan perbahaskan satu persatu. Kita perincikan satu persatu insya-Allah. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini dia ada diri sifat tersebut. Dia ada sifat tersebut, ada dirinya. Qadir, berkuasa dengan sifat kuasa. Maksudnya ada sifat kuasa pada diri Allah Ta'ala. Bila ada sifat kuasa pada diri, maka disebut zat yang berkuasa. Contoh kalau bahasa Arab kita sebut alimun. Alimun tu apa? Alim tu adalah zatun mausufatun bil ilmi, ataupun syakhsun mausufun bil ilmi. Yang tu yang kata alim. Alim tu apa? Adalah suatu diri manusia, syakhsun, contohnya syakhsun mausufun bil ilmi. Seorang yang disifati dengan ilmu. Jadi ada dua benda. Ada syakhs, ada ilm. Ada zat, ada ilm. Dua benda yang berbeza. Tak boleh kata sama. Tak sama. Zat dengan ilm tu
Dua benda yang berbeza sebab hukum-hukumnya berbeza. Okey. Begitu juga qadirun, syakhsun mausufun bil qudrah, diri yang bersifat dengan qudrah. Jadi diri benda lain, qudrah tu benda lain sebab hukumnya berbeza. Okey, bila sebut diri saja, adakah kita faham kata dia kuat? Sebut diri, kita tak faham kuat. Okey. Sebut kuat, tak wajib kita faham diri lagi. Okey. Kita boleh kata ada kekuatan pada diri, tak ada kekuatan pada diri. Menunjukkan kata benda tu berbeza. Kalaulah benda yang sama, maka tak boleh nafi. Tak boleh nak isbat juga. Ada kekuatan pada kekuatan, tak ada kekuatan pada kekuatan. Tak pelik. Itu menunjukkan kata qudrah dengan zat tu berbeza. Ilmu dengan zat tu berbeza. Dari segi lurah pun dah boleh dah untuk menerangkan hal ini, menjelaskan hal ini. Kenapa jelaskan tentang lurah pula? Kerana ilmu syariat yang sampai kepada kita itu, wi'a'uhu, bekasnya yang bawa ilmu tersebut adalah al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab tu. Jadi bahasa Arab tu sendiri ada kemampuan untuk memahamkan kita maklumat yang sampai tersebut. Ma'ani-ma'ani tersebut yang sampai kepada kita itu bekasnya adalah bahasa Arab. Jadi kita boleh untuk faham dari kaedah bahasa Arab. Tak ada masalah. Dan kita akan tengok ahli kalam, ulama-ulama kalam juga menggunakan bahasa Arab untuk menjelaskan hal ini. Antaranya Imam Al-Ghazali bila membahaskan tentang masalah ini, sifat qudrah, iradah, ilmu hayah ni, dia bahaskan secara bahasa aja. Contoh macam yang saya sebut tadi, alim dengan makna syakhsun mausufun bil ilmi, tunjuk kata ada dua benda. Satu syakhs, yang tu diri zat. Satu lagi al-ilm, yang tu diri sifat. Berbeza dengan sifat yang pertama tadi, kita kata qadim baqi. Qadim maksudnya apa? La awwala li wujudihi, tak ada permulaan bagi wujudnya. Baqi, baqa maksudnya apa? La akhira li wujudihi, tak ada penghujung bagi wujudnya. Yang tu apa dia? Kita faham wujud dulu. Macam mana nak faham wujud? Wujud nak faham macam mana? Irfan ada tak? Ada. Cuba tunjuk mana ada lah. Tunjuk kena diri dia. Tunjuk kena diri dia terus. Okay. Diri dia tu lah wujud tu. Jadi yang tu ulama kata al-dhatu ainul al-wujud ainul mawjud. Wujud tu adalah diri benda yang wujud tu. Mengatakan wujud tu adalah diri yang wujud. Ataupun dia tu adalah halah nafsiyah. Dia tu adalah suatu hal. Kita akan masuk bahasa hal lepas ni. Hal ni benda yang nak kata wujud benda, tak wujud benda. Tu dia. Pening. Nak kata wujud benda, tak wujud benda. Saya kan pening. Wujud dia ni adalah halah nafsiyah. Nak kena faham hal, nak kena faham nafs. Tu dia. Kalau tak cerita, tak faham, kena cerita. Okey, yang tadi safe. Dalam otak tu apa yang ada? Safe siap-siap. Saya kita nak otak balik. Macam main game, kena save. Dia panggil apa? Progress ni kena save. Sekejap lagi takut masuk lagi, dia pening, dia boleh patah balik. Okey, save siap-siap, ingat balik kat mana kita nak bahas. Okey, kita masuk bahasan halah nafsiyah. Kena faham hal. Nak faham hal macam mana? Nak faham hal kena faham maklum. Apa dia pula maklum? Maklum ni adalah ma yu'lamu. Benda apa yang kita boleh tahu. Apa yang kita tahu. Maklumat. Maklumat di sinilah. Jamak dia. Pengetahuan. Okey. Benda yang kita tahu ni boleh bahagi kepada berapa? Berapa kategori benda yang kita tahu? Sebahagian ulama' menyebut kategori benda yang kita tahu ni ada dua. Ada yang sebut al-mawjud, ada yang sebut sebagai al-ma'dum. Benda yang kita tahu ni sama ada wujud ataupun tak wujud. Irfan wujud tak? Kita tahu tak Irfan? Tahu. Wujud tak? Wujud. Kembang Irfan. Faham tak kembang Irfan? Faham. Maksudnya maklum, ada dalam akal. Irfan ada kembang tak? Tak ada kembang. Wujud tak? Tak wujud. Allah Ta'ala wujud tak? Wujud. Ada tak syarik bagi Allah Ta'ala, sekutu bagi Allah Ta'ala? Ada tak Tuhan yang lain? Tuhan yang betul, yang benar? Yang setanding dengan Allah Ta'ala, yang serupa dengan Allah Ta'ala? Tak ada. Na'udzubillah min dzalik. Tak ada. Kita tahu tak makna syarik lil bari, sekutu bagi Tuhan tu? Kita tahu, sebab tu tadi kita boleh hukum. Menunjukkan bahasanya apa yang kita tahu dalam akal kita ni, ada yang nama dia maklum, ada yang nama dia mawjud, terbahagi pada dua. Ada jenis mawjud, ada jenis ma'dum. Ada jenis wujud, ada jenis tak wujud. Ada jenis ada jenis tak ada. Itu pembahagian pertama. Ni baru kita nak masuk yang hal. Ada sebagian ulama kata, tak, bukan dua aja. Kalau ikut ni tulis lah best, tapi sebab saya biasa papan hitam, papan putih. Ni walaupun ada papan ni malas nak tulis. Okey. Jadi kena bayang-bayang, andaikan
Kalau malas tulis, cuba bayang dalam kepala ada whiteboard tengah menulis. Okey. Okey. Yang kedua, ulama kata tak. Pembahagian tadi ghairu jami'. Dia tak merangkumi semua benda yang kita tahu. Sebab apa? Kerana ada benda yang kita tahu ni, nak kata dia wujud pun tak, nak kata tak wujud pun tak. Irfan boleh berlari tak? Boleh lari. Okey, nak suruh lari dalam masjid. Okey. Kita bayang Irfan duk lari. Lari. Okey, lari. Lari. Ada tak yang kata lari tu? Ada lah. Apa bukti kata dia minta maaf. Saya tak ingat. Okey, dia ada. Cuba tunjuk mana lari tu. Lari tu. Gerakan dia tu. Cuba tunjuk. Tunjuk kena kaki dia. Mana lari? Ada kaki ya? Cuba tunjuk yang kata diri lari tu. Tak ada. Tak nampak. Sedangkan kaedah dia, kullu mawjudin yasihu ayyura wa yushar. Semua benda yang wujud tu boleh untuk dilihat, boleh untuk ditunjuk. Okay. Tapi tak kena tunjuk, kena dekat kaki dia. Okey. Oh, kalau betul lari tak ada lah. Boleh tak kita menafikan larian? Selama ni apa yang dibuat dalam sukan Olimpik tu, itu bukanlah larian. Dia bukan sejenis larian. Tak, kita tak boleh nafi. Sedangkan benda yang tak wujud boleh untuk dinafi. Syarikul bari ghairu mawjud. Sekutu Tuhan tak ada. Kemudian kita boleh kata kembang Irfan tak ada. Jadi benda yang tak wujud itu boleh dinafikan. Lari tak ada. Lari tak ada lah. Ada yang kata lari. Tak boleh nafi. Nafi tak boleh, tunjuk tak boleh. Maksudnya apa? Dia tak cukup kriteria untuk jadi wujud. Sebab apa? Tak boleh nak tunjuk. Boleh isbat tapi tak boleh nak tunjuk. Tak boleh nak tengok. Tengok nampak apa? Nampak kaki je. Tak boleh nak tengok. Okay. Nafi boleh tak? Tak boleh nafi. Bila tak boleh nafi, tak masuk juga dalam wujud. Jadi apa ni? Dia ni benda yang nak kata wujud benda, tak wujud benda. Disebut sebagai apa? Disebut sebagai hal. Yang ni nama dia hal. Istilah dalam ilmu kalam disebut sebagai hal. Jadi ada dua kategori di situ. Sebahagian ulama kata maklum itu sama ada wujud dengan tak wujud. Sebahagian lagi kata sama ada dia wujud, dia tak wujud, ataupun nak kata wujud pun tak wujud pun tak, iaitu hal. Jadi wujud tu macam wujud pula. Yang tadi bila kita kata ada benda yang wujud, ada benda yang tak wujud. Wujud tu sendiri benda apa? Ternyata wujud tu sendiri dia tak masuk dalam bahagian wujud, tapi wujud tu dia masuk dalam hal. Sudah. Kau pening. Wujud tu sendiri walaupun benda lain masuk dalam kategori wujud, tapi diri wujud tu dia tak masuk dalam wujud, dia masuk dalam hal. Irfan wujud tak? Wujud. Tunjuk. Tengok mana wujud dia. Tak diri dia, jirim dia, sifat dia. Jadi wujud tu boleh nafi. Kalau betul Irfan tak wujud. Tak ada kewujudan Irfan. Tak ada wujud. Jadi masuk dalam hal. Jadi wujud ni termasuk daripada hal. Minal ahwal an-nafsiyah. Nafsiyah apa dia pula? Ahwal an-nafsiyah maksudnya hal-hal. Jadi tadi kategori yang ketiga, kena faham lah. Tadi pembahagian ada yang bahagi dua, ada yang bahagi tiga. Yang bahagi tiga, bahagian yang hal itu, dia ada pembahagian dia pula. Ada hal yang disebut sebagai halah nafsiyah. Halah nafsiyah maksudnya hal yang kembali kepada diri zat tersebut. Bila ada zat tersebut, maka akan ada hal tu. Apa dia? Ada diri Irfan, maka ada diri objek, maka ada tempat bagi dia. Itu masuk hal nafsiyah. Tempat tu memang kita boleh nampak, tapi yang kata bertempat tu, cuba tunjuk macam mana dia mengambil ruang. Yang kata mengambil ruang tu macam mana? Cuba tunjuk tengok. Tak? Tengok macam mana dia mengambil ruang. Tengok zat dia, nampak zat dia, nampak diri dia. Yang kata mengambil ruang tu tak nampak. Tahayyuz tu tak nampak. Jadi tahayyuz tu nafi boleh tak? Kalau betul dia tak mengambil ruang, tak boleh nafi. Maksudnya dia masuk daripada hal. Tahayyuz dia mengambil ruang bagi objek itu termasuk daripada hal. Hal jenis apa? Minal halah an-nafsiyah, daripada hal nafsi. Maksudnya bila ada nafs, bila ada diri, maka akan ada ambil ruang. Begitu juga wujud bagi Allah Taala itu adalah wajib. Wa huwa minal halat an-nafsiyah, daripada hal nafsiyah. Sebab apa? Ada zat, mesti ada wujudnya. Sentiasa ada zat, ada wujud. Seperti mana ada jirim, ada tempat yang diambil. Begitulah. Itu halah nafsiyah yang pertama. Itu dah patah balik dah perbahasan tadi. Safe. Saya ikut lupa. Okey. Lepas tu qadim, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith.
qidam baqa tadi, halah ni hal, nanti ada hal ghair mu'allalah bi'illah, ada hal mu'allalah bi'illah. Yang tu nanti kita akan masuk bahasan sifat maknawiyah. Kat mana bahasan sifat maknawiyah? Saya sebut sekarang. Sebab apa? Sebab ada kaitan dengan kita cerita hal. Sekejap bila lepas takut lupa. Contohnya bila kata ilmu tadi, kita kata orang yang alim. Yang alim tu apa? Orang yang berilmu, kita kata. Kan? Alim tu adalah syakhsun mausufun bil ilmi, zatun mausufatun bil ilmi. Ada zat, ada ilmu. Zat adalah diri dia. Ilm tu benda lain, kita kata. Dia ada diri dia sendiri. Sebab kalau sama tadi, maka tak bolehlah untuk kita kata, untuk kita nisbah dia kepada satu lagi. Kita tak boleh kata Zaidun lahu ilm. Sebab apa? Kalaulah ilm ini sama makna dengan zat Zaid, seolah-olah kita kata Zaidun lahu Zaid. Seolah-olah kita kata Zaidun laisa lahu Zaid. Sedangkan kita nak kata Zaidun lahu ilm. Zaidun laisa lahu ilm. Menunjukkan kata diri ilm dengan diri Zaid itu berbeza. Yang ni sifat ma'ani. Okey, nak masuk yang hal yang ghair mu'allalah bi'illah. Yang tadi hal nafsiyah, iaitu wujud. Ada hal yang mu'allalah bi'illah, hal yang melazimi suatu sebab. Contohnya apa? Alim, kita kata. Alim, satu zat, kita kata. Mausufatun bil ilmi. Ilmu tu, yang ni bukan hal. Ilmu ni ada diri dia. Okey, ilmu ni ada diri dia. Dia sifat ma'ani. Okey. Tetapi bila hainama yaqumul ilmi bidzat, bila mana ada ilm pada diri, bila mana ada ilmu pada diri, maka kita kata orang tu berilmu. Ada kuasa pada diri, maka kita kata orang tu berkuasa. Ada kehendak pada diri, kita kata orang tu berkehendak. Berkuasa, berkehendak, berilmu ni benda apa? Yang ni adalah hal. Tapi dia halun mu'allalatun bi'illah. Hal yang lazim daripada suatu sebab. Apa sebab dia? Ada ilmu tadi, ada kudrah tadi, ada kehendak tadi. Dari situ mai kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Dari situ mai. Jadi di sisi ulama yang tetapkan ahwal, yang kata kategori maklum tadi ada tiga, ada yang wujud, ada yang adam, ada yang nak kata wujud dan adam benda, iaitu hal. Bagi mereka kena tambah lagi kaunuhu qadiran, muridan, hayyan, aliman. Kenapa? Kerana ini hal. Bila ada sifat pada zat, maka akan melahirkan ataupun kita kata melazimkan ada suatu keadaan bagi zat yang disebut sebagai alimiyah, qadiriyah, muridiyah itu tadi. Berilmu, berkuasa, berkehendak. Yang tu lain. Berilmu dengan diri ilmu lain, dengan zat lain. Jadi tiga benda di situ. Jadi di situ datang kaunuhu tadi. Sebagian ulama kata tak, tu semua i'tibar akal, amrun i'tibari semua tu. Yang kata wujud tadi, ada yang kata amrun i'tibari. Yang kata hal pun amrun i'tibari. Akal hanya i'tibar, akal yang faham. Yang ada pada waqi', fil waqi', pada realiti yang ada diri irfan dan juga ilmu dia. Akal yang faham. Bila ada ilmu pada diri irfan, maka dia ni berilmu. Jadi yang ni ulama yang pakai mazhab ni depa tak sebutlah kaunuhu qadiran, muridan, hayyan, aliman, sami'an, basiran, mutakalliman, depa tak sebut. Jadi mereka hanya mengaji 13. Tapi secara hakikat samarah sifat tersebut mereka mengakui. Mereka mengakui. Itu yang membezakan. Jumpa lagi peta dia kat mana kita nak bahas. Dia kalau tulis sedaplah, nampaklah macam mana pecah, pergi ke mana. Kena berkhayal sikitlah. Gunakan fakulti imajinasi tu untuk benda yang betul. Inilah waktu nak gunakan dia. Okey. Sampai pukul apa dah kita? 12 kah? 12 kah? Ana minta ke? Okey, minta 12. Okey. Fallahu mawjudun qadimun baqi bidzatihi mukhalifun lil khalqi an ghairihi ghaniyun wahidun wa hayy qadir biqudratin muridu kulli syai'. Allah Taala itu berkuasa dengan sifat kuasa, ataupun sebahagian ulama kita menterjemahkan dengan perkuasa. Yang tu khilaf dari segi cara menterjemahlah. Yang tu macam mana nak tahu? Macam mana pendapat yang betul ni? Mana yang betul? Berkuasa ke perkuasa? Ada yang sampai mengkafirkan sebahagian ulama, sebahagian yang lain. Yang kata ada yang mengatakan, oh ni yang sebut perkuasa ni kafir, bawa kepada mazhab yang tak patut, ataupun mengatakan yang berkuasa tak kena atau macam tu. Ini taklah sampai tahap kafir mengkafir. Kerana apa? Kerana makna yang dikehendaki, al-makna al-murad itu semuanya yattafiquna ala dhalik. Semuanya sepakat makna yang sama. Cuma dari segi terjemahan.
Jadi dari segi terjemahan macam mana nak pastikan betul tak betul? Yang tu kita nurji'ul amra ila ahli lughah. Kita kembalikan urusan tu kepada ahli bahasa. Mana yang ahli bahasa sokong, mana yang ahli bahasa kata yang ni terjemahan dia betul, maka itu yang betul. Secara makna, yang i'tiqad dia yang tu secara makna. Secara i'tiqad dia itu adalah secara makna. Okey. Masalah yang sama juga Imam Al-Ghazali sentuh masalah yang sama. Imam Al-Baqillani sentuh masalah yang sama. Kita tengok mazhab golongan yang sesat, golongan Wahabiyah contohnya, yang mengatakan Allah Ta'ala fawqal arsh. Dia kata Allah Ta'ala di atas arsh. Dia terjemah macam tu. Kita tengok apa makna atas. Atas kalau makna jihah, makna arah. Okey, arah tu sama, atas, bawah, kiri, kanan sama. Maka siapa yang tentukan dia di atas saja? Tak duduk bawah. Bila ada penentuan, maknanya dia berada di bawah kuasa yang lain yang tentukan dia. Okey. Kalau kata dia di atas, kita tunjuk atas. Jari kita yang tunjuk ni, kena dekat sebahagian dirinya ke ataupun kena semua diri Tuhan. Contohnya, na'udzubillah min dzalik, Tuhan tak bertempat. Okay. Kalau kita kata, oh, kena semua diri Tuhan, maknanya diri Tuhan tu besar, hujung jari kita lah, kena semua. Kalau dia kata tak kena semua diri Tuhan, kena sebahagian diri Tuhan, maknanya diri Tuhan tu murakkab, terbina daripada banyak unit. Bila terbina daripada banyak unit akan ada saiz. Siapa yang nak tentukan saiz dia? Kalau dia kata, oh, dia tu terbina, kami terima kata dia terbina, dia murakkab, terbina daripada banyak unit, apa semua. Tapi tak terbatas. Kalau tak terbatas, maka zat Tuhan dengan alam macam tu, masuk kali. Jadi ittihad hulul. Itu bahayanya. Okey. Bukan itu yang nak dibahaskan. Nak dibahaskan tentang irja'ul amri ila lughah. Kena kembalikan perbahasan kepada lughah. Dekat mana? Imam Al-Ghazali bila dia habis bahas tentang tu, dia kata, sekarang kita tanya golongan yang muthbitul jihah, yang isbat jihah, isbat arah dekat Tuhan, yang kata fawqal arsh, yang kata fi jihatil ulu. Apa maksud engkau dengan jihah? Apa yang kau maksudkan dengan arah? Apa yang kau maksudkan dengan atas? Adakah maksud yang kami cerita tadi? Dia kata, tak, kami tak terima makna tu. Kalau begitu, terang makna yang lain. Makna apa yang kalian faham? Takkanlah kalian kata benda ni tapi tak faham. Terang apa yang kalian faham. Bila terang baru kita boleh hukum. Kalau makna ni pun tak, makna yang lain kalau ada yang kita terang, makna dari segi bahasa pun tak ada, maknanya kalian isbat satu makna yang kami tak faham. Bila kalian isbat satu makna yang kami tak faham, kami tak boleh nak hukum. Nak kata kafir ke tak kafir tak boleh. Sebab apa? Li'anna al-hukma 'ala syai'in far'u tasawwuri. Hukum kat atas satu perkara itu adalah cabang daripada kita faham masalah tersebut. Selagi kami tak faham, kami tak boleh nak hukum adakah pendapat ni sesat ataupun tak sesat. Tetapi kalaulah kalian faham macam mana yang kami faham terang tadi, maka yang tu jelas-jelas tak kena, jelas-jelas. Begitu juga dalam masalah mengatakan Allah jisim, Allahu jismun. Ini disebut oleh Imam Abu Bakar Al-Baqillani dalam kitab At-Tamhid. Kalau tak silap saya, dia sebut jisim dengan makna apa? Jisim dengan makna al-murakkabu minal ajram ni, al-mutahayyiz, yang ambil ruang, yang terbina daripada jirim-jirim. Itu makna jisim. Sekarang kalau kalian kata Allah Ta'ala jismun dengan makna Allah mawjud, itu yang dia kata. Dia kata apa? Li'anna kulla jismin mawjudun. Semua jisim itu wujud. Dia suruh macam ni. Allah mawjud, kullu jismin mawjud, fallahu jismun. Dia katanya tu. Dia kata Allah wujud tak? Allah wujud. Semua jisim tu wujud, maka Allah Ta'ala tu jisim. Dari segi qadiyah, dari segi susunan qiyas tu pun dah tak kena satu. Kemudian dari segi apa? Dia i'tiqad bahawasanya bila semua jisim tu wujud, maka mestilah semua wujud tu jisim. Itu pun tak kena. Kemudian yang ketiga, masalah dari segi lughah, kata Imam Baqillani. Kat mana lughah sebut, kata boleh sebut jisim dengan makna wujud? Dekat mana yang sebut? Dekat mana yang dalam nas lughah, dalam bahasa Arab disebut, oh kalau sebut jisim maka boleh dengan makna wujud. Datangkan, baru kita bahaskan. Kalau tak ada, maka tak boleh itlaq. Seolah-olah kita sebut gajah dengan makna wujud. Tak boleh. Sebut kancil dengan makna ulang. Ataupun sebut arnab dengan makna ulang. Arnab. Yang kawan mumpi tengok ulang. Sebab apa? Tak boleh nak letak bahasa tu memandai-mandai. Kena, bila bahasa, kena rujuk kepada ahli bahasa. Tengok macam mana saintifik, macam mana cantiknya. Dalam akidah Asy'ariyah kita ada dawabit. Kita tahu had-had di mana perbahasan kita tu. Alim sami'un wa basirun bil basar. Dia maha berilmu, maha mendengar, maha melihat dengan sifat pelihat ataupun sifat lihat.
Nak cerita apa tadi tu jauh sangat pi. Apa tu? Sebahagian ulama membahaskan kalau kita terjemah sifat melihat, melihat itu tunjuk kepada ittisafud dzat bisifah tu. Berkata-kata tunjuk ittisafud dzat bisifah tu. Jadi dia adalah al-ma'na al-muta'aqqal min al-ittisaf min ittisafid dzat bisifah. Dia tu makna yang kita faham daripada penyifatan suatu sifat pada zat. Kalau kita kata sifat berkuasa, sifat berkehendak, sifat berilmu, sifat melihat tu. Jadi maka kata itu tak tepat. Kalau kita nak tunjuk kepada diri sifat tersebut, maka kita letak per. Seperti mana penggunaan per dalam bahasa Melayu menunjukkan ada diri bagi benda tersebut. Ada juga yang menerangkan macam tu. Nanti ada juga tafsiran yang lain. Antaranya oleh Tuan Syukri. Bila kajian beliau dalam bidang bahasa Melayu, beliau membahaskan tentang masalah per tu, menarik juga, boleh tengok di bawah Akademi Jawi Malaysia. Okey. Per menunjukkan adanya diri. Jadi yang nak, makna yang dia nak daripada penggunaan per tu hanyalah tunjuk bahawasanya ada diri bagi hal-hal yang disebut ni. Cuma nanti boleh jugalah dari segi bahasa dia kena datangkan. Ada tak isi amal tersebut? Dari segi bahasa ada tak menggunakan per hanya untuk tunjuk makna diri? Jadi benda tu masih boleh dibahaskanlah, panjanglah perbahasannya. Okey. Mungkin tak dapat kalau teman-teman yang tak tahu apa yang saya tengah bahas, perbahasan khilaf ulama Melayu kita antara pada dengan ulama lain yang bahaskan nak terjemah sifat Allah Ta'ala melihat ataupun sifat perlihat. Mungkin dia akan pening lah apa yang saya duk bahas tu. Okey. Mutakallimun nak betulkan dia punya taf'ilah bila syabah 'alal bashar. Dia berkata-kata tanpa ada keserupaan dengan makhluk. 'Alal bashar dengan mana? Lil bashar lah. Tidak ada keserupaan dengan makhluk. Dzakara an-nadhimu 13 sifatan. Musannif sebut di sini 13 sifat. 13 saja. Yang ni adalah mengikut pendapat Imam Abdul Hasan Asy'ari. 13 sifat. Yang kita duk mengaji lah Imam Sanusi 20 sifat ni apa? Mengikut jalan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau tak silap saya macam tu. Yadhkuru bi dhikril asma'id dallati 'ala adh-dhati al-muttasif bis-sifat. Musannif nazim menyebut 13 sifat ini. Sifatan jadi apa? Tamyiz bagi 13. 13 apa? 13 sifat. Nazim pengarang puisi ini menyebut 13 sifat ini bi dhikril asma' dengan menyebut nama. Ad-dallati yang menunjukkan 'ala adh-dhati kepada zat al-muttasifati bis-sifat yang bersifat dengan sifat. Maksudnya sekarang Nazim dia tak sebut wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuh binafsih. Dia tak sebut macam tu. Yang tu nama sifat. Itu sekarang dia sebut apa? Dia sebut nama zat bi'tibari ittisafis sifat. Ittisafihi bis sifat. Sekarang dia sebut nama bagi zat dengan melihat zat yang bersifat dengan satu sifat. Tu dia pening. Macam mana? Yang tadi sebut nama apa? Kita kata dia ada, sedia ada, kekal selama-lamanya, tak sama macam makhluk. Tapi sekarang dia tak sebut macam tu. Dia sebut macam mana? Dia kata huwa mawjudun, huwa alimun. Kalau yang tadi dia sebut apa? Dia sebut al-ilm, dia sebut ilmu. Sini tak dia sebut apa? Dia berilmu. Jadi berilmu dengan ilmu lain. Ilmu tunjuk pada sifat saja, berilmu tunjuk pada zat yang bersifat dengan sifat ilmu. Cuba tengok di situ. Alimun, berilmu, sami'un, mendengar, basirun, melihat. Itu semua tunjuk kepada zatun mausufatun bil ilmi, zatun mausufatun bis sam'i, zatun mausufatun bil basari. Macam tu. Qadimun baqi, zatun mausufatun bil baqa, zatun mausufatun bil qidam. Jadi musannif nazim sebut nama yang menunjukkan kepada zat yang bersifat dengan sifat. Kenapa dia sebut macam tu? Dia tak sebut saja sifat sedangkan kita nak bahas sifat. Tujuannya apa? Li'anna al-maqsuda fi i'tiqadil mukallafina ittisafullah bis sifat. Kerana tujuan pada i'tiqad mukallaf itu, tujuan yang nak daripada tahu sifat-sifat ni apa? Apa tujuannya kita mengaji sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa? Tujuannya adalah untuk kita beriman dengan ittisafullah bis sifat. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat itu. Bukan hanya untuk tahu sifat tu, tapi kita beriman, oh sifat ni wajib bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ni. Jadi terus nazim datangkan, pengarang puisi datangkan dalam bentuk sifat tu dah bersifat pada diri zat. Sebut terus, zat yang berilmu, zat yang berkehendak, zat yang berkuasa, macam tu.
Wali wurudil asma'i fil kitab was sunnah, dan kerana nama-nama ni ada sebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini juga satu perbahasan yang dibahaskan oleh sebahagian ulama kita. Ada yang bahaskan, dia kata kalaulah kita sebut sifat maknawiyah itu, ni saya tak masuk. Tadi kalau puasa ada saya sentuh sikit-sikit, ada yang saya tak sentuh. Saya lagi pening ambil keluar. Lompat-lompat. Okey. Ada yang menyebut kalaulah sifat maknawiyah, iaitu halah mu'allalah bi'illah tadi, kalaulah sifat maknawiyah itu memang ada sebut dalam Al-Quran. Wa huwas sami'ul basir. Itu memang ada sebut dalam Al-Quran. Kalau dalam bentuk sifat itu disifati pada zat, memang ada sebut. Kallamallahu Musa taklima. Tetapi kat mana yang sebut ada diri sifat? Kat mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran lahus sam'u wal basar wal kalam? Kat mana ada sebut sifat tersebut? Kat mana yang sebut lahul wujud? Kat mana yang sebut lahul qudrah wal iradah? Kat mana yang sebut? Maksudnya tak ada yang isbat sifat makni. Yang ada dalam Quran isbat sifat maknawiyah. Isbat halah mu'allalah bi'illah, yang tu ada. Sifat maknawiyah. Jadi pendapat ni lebih dekat dengan pendapat Mu'tazilah. Dia mengatakan yang berkuasa tu apa? Diri zat. Diri zat berkuasa. Diri zat berkehendak. Kita macam mana? Zat itu berkehendak, ada padanya sifat kehendak. Zat itu berkuasa, ada padanya sifat kuasa. Macam beza. Bagi mereka tak perlu pada sifat tu. Maksudnya apa? Bagi mereka alimun bila ilm. Dia berilmu tapi tak ada ilmu. Yang sifat ilmu tak ada. Dia jadi pelik. Jadi pelik. Jadi ada juga sebahagian yang mengatakan macam tu. Dalam Quran kan semua sebut macam tu. Wa huwas sami'ul basir. Al-alim. Sebut benda-benda macam tu saja. Tapi tak ada sebut al-ilmu, tak ada sebut as-sam', tak ada sebut al-basar. Kat mana dalil-dalilnya? Ada. Kita je yang cari tak jumpa. Boleh tengok dalil-dalilnya dalam kitab apa? Boleh tengok dalam dia hilang nama kitab. Kitab Syekh Al-Bakki Al-Qumi At-Tunisi, ulama Tunis, Tahrirul Matalib lima tadammanathu Aqidatu bin Al-Hajib. Tahrirul Matalib lima tadammanathu Aqidatu bin Al-Hajib. Dalam kitab ni beliau membahaskan dalil-dalil daripada 3 kelompok ahli sunnah. Dalil daripada ahli kalam untuk setiap sifat, dalil daripada ahli hadis untuk setiap sifat, dan juga dalil daripada ahli sufi untuk setiap sifat. Dan dia sebut juga dalil bagi sifat ma'ani dalam tu. Dia dah cari dah. Kalau ada dalam hadis dia sebut kat mana dalil dia. Kita dah jumpa dah. Jadi ada, cuma kita je yang tak jumpa benda tersebut. Falismul awwalu, maka nama yang pertama Allahu mawjudun. Kat situ nama yang pertama tu mawjud tu. Dalun ala sifatin nafsiyah, itu menunjukkan kepada sifat nafsiyah, ataupun kita kata halah nafsiyah tadi. Sifat nafsiyah kita dah terang dah tadi. Wahyal wujud. Wal asma'ul khamsatu, dan 5 lagi nama yang setelahnya lah. Apa dia? Qadimun, baqi, mukhalifun lil khalqi, ghaniyun, wahidun. Tu 5 nama tu. 5 nama tu tunjuk kepada apa? Dallatun ala sifatis salbiyah, tunjuk kepada sifat salbiyah. Apa makna sifat salbiyah ni? Jadi pembahagian pertama, kategori sifat Allah Ta'ala, yang pertama kita tahu sifat nafsiyah, halah nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Apa dia sifat salbiyah? As-salbu bimakna nafyi. As-salbu tu dengan makna an-nafyu. Nafi maksudnya. Nafi, macam mana nafi? Kita kata qadimun. Kita kata Allah Ta'ala qadim. Apa maksud qidam? Qidam tu la awwala lahu, tak ada awal. Nafi awal. Nafyul awwaliyah. Baqi, daripada baqa. Baqa apa dia maksudnya? La akhira lahu. Nafyul akhiriyah, nafi pengakhiran, tak ada akhir. Kemudian mukhalifun lil khalqi, mukhalafatuhu lil hawadith, tak ada keserupaan dengan makhluk. Nafyul mumathalah, menafikan keserupaan. Kemudian ghaniyun, Allah Ta'ala ghani. Apa dia? Ghani ni sama dengan makna al-qiyamu bin nafs, qaimun bin nafsih, ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassis, tak perlu pada tempat. Maknanya dia tu bukan jenis sifat kena ada pada zat yang lain. Bahkan Allah Ta'ala itu adalah zat yang ada padanya segala sifat kesempurnaan, dan juga tak perlu pada yang menjadikan dia. Nafi keperluan kepada zat yang lain, nafi keperluan kepada yang menjadikan dia. Ghani. Wahidun, nafyu ta'addud, nafi berbilang-bilang, tak ada berbilang-bilang, satu saja, esa saja Allah Ta'ala. Itu semua sifat salbiyah yang 5 tu. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuh binafsih, wahdaniyah. 5 sifat tersebut sifat salbiyah, jenis nafi. Jenis nafi, jenis tak ada belaka.
Pada hak makhluk ada tak jenis sifat salbiah? Ada. Pergi makan kenduri, tengok pengantin, pengantin ni tak ada cacat celah. Ada tak cacat celah tu? Tak ada. Sifat salbiah. Tak ada cacat celah. Okey. وهي القدم والبقاء والمخالفة للخلق سكي أنكونا القدم ayat ada tak apa jangan risau, bukan isyarat semua ambil ayat apa dah, bukan dah. Tapi memang biasa saya tak tahan kalau syarah panjang-panjang sikit angkum. القدم والبقاء والمخالفة للخلق والغناء عن الذات والفاعل. الغناء الغناء dengan arti kaya lah, tak perlu, ketidakperluan kepada apa 5 sifat salbiah? Qidam, tak ada permulaan, baqa, tak ada pengakhiran, mukhalafah lil khalqi, tidak ada keserupaan dengan makhluk, al-ghana'u 'anil dhati wal fa'il, tak perlu kepada zat yang lain untuk dia ada, tak perlu kepada pencipta, wal wahdaniyah, dan tak berbilang-bilang, esa. Okey, itu bahagian yang kedua. Al-asma'us wal asma'us sab'atu dalatun ala sifatil ma'ani. Dan 7 nama lagi yang datang lepas itu menunjukkan kepada sifat ma'ani. Jadi tu dah ada 3 pembahagian sifat. Yang pertama halah nafsiyah, sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Kita tak bahaskan dalam ni. Kita tak bahaskan dalam ni sifat ma'nawiyah. Apa dia? Kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Dalam kitab tak bahas, tapi tadi kita syarah habis dah yang hal tu. Okey. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada diri sifat itulah yang kita sebut tadi, ilmu, kuasa, kehendak, apa semua tu. Sifat yang ada diri sifat. Okey, sifat ma'ani. Okey. Dan idhafat sifat ma'ani itu, kalaulah kita anggap sifat dengan ma'ani itu sama makna, maka idhafatnya jadi idhafat bayan ataupun tafsir lah, untuk menerangkan saja. Tetapi sekarang dia dah jadi satu istilah di sisi ilmu kalam. Sebenarnya dari segi bahasa, as-sifatu turadiful ma'aniya. Sifat itu sama makna dengan ma'ani. Bila kita sebut sifah, bila kita sebut ma'nan, sama maknanya, iaitu sifat lah. Sama aja. Cuma di sisi ilmu kalam dia bahagikan. Dia kata kalau sebut sifat itu umum. Sifat masuk dalam dia, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, apa semua masuk dalam tu. Tapi kalau disebut ma'nan, kalau disebut ma'ani, kalau disebut makna, maka yang tu hanyalah bagi sifat yang ada diri sifat. Sifat yang tak ada diri sifat, tak ada diri sifat, halah nafsiyah, apa tu, salbiyah, apa tu, yang tu tak disebut sebagai makna. Makna hanya sebut bagi sifat yang ada diri dia. Okey. Ini dah masuk bahasan falsafah sikit lah, bahasan ni. Okey. Wahiyal hayatu wal qudratu wal iradatu wal ilmu was sam'u wal basar, iaitu hidup, kuasa, kehendak, ilmu, sama', basar, kalam, dengar, lihat dan juga kata-kata tu, sifat Allah Taala itulah. Tu terjemahan saya yang longgar lah tu kalau ikut. Kalau ikut tarik padanya kena pakai perkata apa semua tu. Kalau ikut tarik ulama yang sebelumnya pakai berkata macam tu. Yang penting sekarang faham makna dia. Yang bab bahasa kita serahkan kepada ahlinya lah. Saya bukan ahli dalam bidang tersebut. Qauluhu bidzatihi. Sikit lagi, jangan risau. Sikit lagi. Sampai mana ni? Kita break dekat qismun nabawiyat tu, kita break. Kita sambung belah petang. Qauluhu bidzatihi. Kata musannif bidzatihi, fallahu mawjudun qadimun baqi bidzatihi, ay bi ghairi zamanin wala nihayah. Maknanya tanpa masa dan juga tanpa penghujung. Allah Taala itu baqin, kekal, tanpa masa, tak terikat dengan masa, dan tak terikat dan tidak ada penghujung. Wujud Allah Taala tak terikat dengan masa. Bahkan Allah Taala lah yang menjadikan masa. Wujud makhluk itu terikat dengan masa. Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk dan Allah Ta'ala yang menjadikan masa. Macam mana tak boleh nak faham? Kena faham apa itu makna masa. Apa itu makna masa? Masa itu adalah iqtiranu hadithin majhulin bihadithin ma'lum.
Masa itu adalah iqtiranu hadithin majhulin bihadithin ma'lum. Iqtiranu hadithin majhul, kebersamaan, ataupun kita kata kita bandingkan, bahasa yang lebih longgar, bandingkan hadithin majhul, suatu benda yang baru wujud, yang majhul, yang tak diketahui kadarnya, bihadithin ma'lumin, dengan suatu benda yang baru wujud juga, makhluk juga, yang maklum, yang diketahui kadarnya. Tak nampak lagi, takrifan dia tak menampakkan apa yang nak bincangkan. Kita kata kita naik kereta lembu daripada ambil zaman dulu, naik kereta lembu daripada Ibda nak pi ke Selangor contohnya, berapa lama tu pergerakan kereta lembu tersebut, berapa lama nak sampai, perjalanannya tu berapa lama? Perjalanannya sehari semalam. Sehari semalam tahu dari mana? Sehari semalam tu tahu daripada gerakan matahari dengan gerakan bumi contohnya. Gerakan matahari dan gerakan bumi tu dia dah tahu dah kadarnya. Yang tu hadis maklum. Gerakan kereta lembu tu dia tahu tak? Tak tahu. Jadi kita ukur gerakan kereta lembu tu dengan kita menggunakan hadis, benda yang baru yang kita dah tahu, iaitu apa dia? Pergerakan bumi dengan matahari tadi sehari semalam. Jadi dari situlah timbulnya masa tu. Jadi masa tu benda amrun i'tibari, kita i'tibar saja antara satu benda yang kita tak tahu dengan satu benda yang kita tahu. Contohnya solat sunat, dia ni ahli ibadat solat sunat, dia tahu dah daripada terbit daripada duha sampailah zuhur berapa puluh rakaat dia semayang dengan baca surah sekian-sekian, dia dah tahu dah. Okey. Kemudian dia nak tahu berapa lama masa untuk dia study. Dia tak tahu masa yang tu, masa dia study, maka dia study, habis study dia pun solat rakaat, solat sunat macam dia biasa. Solat sunat buh 2 rakaat, buh 20 rakaat, tengok dah zuhur dah. Lepas tu dia tolak balik solat yang dia biasa. Dia tahu kadarnya. Dari situ dapat masa. Jadi masa tu amrun i'tibari. I'tibar benda yang tak tahu dengan benda yang kita dah tahu. Kejadian yang tak tahu dengan kejadian yang dah tahu. Dan kejadian-kejadian ni benda yang baru terjadi. Hawadith daripada makhlukat. Jadi masa tu hanya boleh difahami bila ada makhlukat, bila ada hawadith, bila ada benda yang baru. Kalaulah diandaikan tak ada solatnya, tak boleh tentukan masa. Kalaulah diandaikan tak ada gerakan matahari, tak ada gerakan bumi, dia tak boleh nak tentukan masa. Kalaulah diandaikan alam tak ada sama sekali, ada tak masa? Tak ada masa. Kerana masa itu adalah far'un min wujudil hawadith, cabang daripada wujud makhluk. Itu masa tersebut. Okey. Jadi sebelum wujud makhluk ada tak masa? Tak ada masa. Tak ada yang kata masa tu. Allah Ta'ala wujud tak? Allah Ta'ala wujud. Sedia ada. Tak ada permulaan kewujudannya. Kemarin ada. 2 hari lepas ada. 1 juta tahun lepas ada. Waktu alam diciptakan ada. Sebelum alam diciptakan ada. Kalaulah kita andaikan ada masa bagi yang sebelum tu, pun Allah Ta'ala sentiasa ada. Tak ada penghujung bagi wujud Allah Ta'ala. Tapi masa tu hanya wujud bila mana ada makhluk. Jadi wujud Allah Ta'ala terikat tak dengan masa? Tak terikat dengan masa. Adakah bila wujud makhluk maka wujud Allah Ta'ala terikat dengan masa? Tersifat dengan masa? Tak juga. Kalaulah bila wujud makhluk maka Tuhan tersifat dengan masa, maka waktu tu yaqumu bidzatihi hadithun minal hawadith. Ada benda baru yang ada pada zat Allah Ta'ala. Mustahil juga. Lagipun zat Allah Ta'ala bukanlah minal hawadith, bukan benda yang baru. Jadi tak boleh nak dibuat iqtiran. Tak boleh nak dibuat i'tibar. Jadi tak terikat juga dengan masa. Lepas hancur binasa makhluk semua musnah, ada tak masa? Tak ada masa. Sebab tak ada hawadith. Allah Ta'ala masih ada tak? Masih ada. Jadi tak terikat dengan masa juga. Itu maksud bidzatihi, ai bi ghairi zamanin, tanpa ada masa wala nihayah, dan tak ada penghujung bagi Allah Ta'ala. Itu kita bahas masa baru 5 minit. Macam mana Imam Ar-Razi bahaskan masa 400 muka surat. Bayangkan bahas masa dan tempat. Sebab tu sebenarnya kalau kita baca tentang peradaban, kita baca tentang sejarah tamadun, kita akan dapati apa yang ada sekarang sains-sains yang barat tu sebenarnya mereka bermula daripada Islam tu. Mereka ambil seperti mana kita bila Islam berkembang, Islam yang terbuka, yang memegang tema al-hikmatu dhallatul mu'min fa anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmah itu, wisdom itu adalah barang hilang orang mukmin. Kalau mana dia jumpa kat mana saja dia boleh ambil. Dia berhak dengan perkara tersebut, dia yang paling berhak.
maka kita ambil semua ilmu daripada Yunan, daripada falsafah, daripada apa yang bertepatan dengan syariat, yang bertepatan dengan logik akal. Kita ambil, kita proses, kita timbang balik, kita sucikan balik, kita guna, dan kita berjaya menjadi umat yang hebat. Waktu itu Eropah tengah mundur dan mereka mengaji daripada orang Islam. Bayangkan Andalus di ketika itu, orang daripada barat mengaji di Andalus. Apa bukti mereka hebat? Mereka boleh cakap bahasa Arab. Macam kita lah, apa bukti kita hebat? Boleh cakap bahasa Inggeris, boleh syarah bahasa Inggeris, mereka boleh cakap bahasa Arab, mereka boleh menyair. Itu hebat. Mereka ada ahli falsafah mereka, kalau tak silap saya nama dia Ibnu Maimun, kalau tak silap, adalah seorang ahli kalam Yahudi. Ahli kalam, maknanya macam ulama kalam kita ni, tapi bangsa Yahudi, yang mana dia tu menyusun balik ilmu kalam bagi agama Yahudi. Dia bila mengaji dengan orang Islam, tengok kehebatan mereka sampai tahap macam tu. Dari mana mereka dapat? Daripada orang Islam. Mereka kaji tentang Al-Farabi, mereka kaji tentang Ibn Al-Haytham, mereka ambil apa yang kita buat kajian tentang optik, kajian tentang sains apa, mereka gunakan balik, mereka improvise, mereka tambah baik apa semua, sampai jadi yang jadi sekarang. Cuma bezanya mereka ada falsafah mereka sendiri. Mereka gunakan mereka itu untuk bawa kepada falsafah mereka. Apa yang ada dalam fikiran mereka, apa kerangka mereka berfikir, cara macam mana. Mereka asingkan mereka asingkan dia panggil apa istilah dalam bahasa Arab dia, Al-Qadasah. Mereka mengasingkan spiritual daripada objek-objek fizikal. Itu antara benda yang mereka buat. Hilang dah rasa spiritual. Bila tengok alam, kita orang Islam tengok, subhanallah, cantik macam mana Allah Ta'ala buat alam ni. Subhanallah, macam mana orang boleh buat masjid yang mana tak pakai mic tapi boleh dengar semua bunyi. Kita ingat pada Allah Ta'ala. Objek-objek fizikal tu bawa kepada ingat Allah Ta'ala. Kita nampak ada roh dalam perkara tersebut, tapi mereka membuang roh tersebut. Itu salah satu bentuk sekular, buang roh daripada objek-objek fizikal, daripada tumbuh-tumbuhan apa semua. Ada benda yang kita nafi juga, yang sama mereka nafi. Contohnya apa? Benda kepercayaan karut pada objek fizikal, pada pokok apa tu kita buang. Tapi kita ada kepercayaan spiritual, iaitu benda apa? Yang ni adalah khalqun min makhluqatillah. Ciptaan daripada ciptaan Allah. Ada rahsia yang Allah Ta'ala letak dekat dia. Seperti mana ada rahsia pada diri kita yang Allah Ta'ala letak. Setiap satu tu ada ilmu, ada hikmah yang kita boleh ambil. Benda tu mereka buang. Yang mereka tunjuk apa? Diri aku. Ana. Tunjuk dekat aku. Ni kami yang buat, ni kami yang buat. Bagi mereka yang paling utama tu diri dia, bukan Tuhan. Hilang dah spiritual dalam alam tu, dah hilang. Itu pertama. Apa lagi? Mereka pisahkan agama daripada politik. Bukan dengan makna politik sekarang lah. Yang pentadbiran dengan agama tu mereka pisahkan. Yang tu yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Ada 4 semuanya. Saya tak ingat ciri-ciri, kita kata ciri-ciri sekular yang masuk dalam ilmu zaman sekarang. Dan semua tu ada. Mereka menganggap agama itu sebagai kita kata pengalaman manusia. Agama itu sebagai pengalaman manusia. Dari mana mereka faham macam tu? Kerana agama mereka itu daripada pengalaman manusia. Agama Kristian itu daripada pengalaman manusia. Mereka kembangkan agama mereka, jumpa dengan bangsa yang lain, Rom, masukkan pengalaman agama Rom. Jumpa bangsa lain, masukkan pengalaman agama lain. Macam tu. Dan bila pengalaman tu sampai akhirnya membuktikan bahawasanya agama mereka tu tak bertepatan dengan saintifik. Agama mereka tak boleh berjalan seiring dengan sains, dengan perkembangan, dengan ketamadunan, itu tak boleh berjalan. Agama mereka sentiasa menyekat golongan-golongan saintis mereka. Jadi apa yang mereka buat? Mereka pisahkan agama daripada pentadbiran. Agama tu dia perbuang tu. Ni sains, pentadbiran, apa semua, politik, kehidupan, asing. Agama asing. Sebab apa? Kerana melihat kepada pengalaman agama mereka sendiri. Macam tu. Kat mana nak rujuk ni? Boleh tengok dalam buku Islam dan Secularism. Boleh Syekh Naqi Al-Attas. Tengok satu bab saja. Baca satu bab saja. Tajuk dia The Westernization of Knowledge. Ataupun dia panggil penafi baratan ilmu. Okey. Macam mana agama itu dah dijadikan sesuai dengan falsafah barat, dan macam mana kita nak rawat perkara tersebut. Baca bab secularism dia, kita akan nampak hal-hal tersebut. Itu baru pemahaman yang benar, baru perkara yang benar bila kita sebut tentang secularism. Kita sebut tentang masalah semasa, masalah
kerosakan ilmu, kerosakan budaya, kerosakan tamadun, kerosakan nilai. Nilai bagi barat dah tak ada erti. Sebab apa? Semua benda tu boleh berubah. Itu daripada pengalaman mereka. Mereka macam mana mereka naik daripada agama, mula dengan agama. Mereka rasa agama mereka betul. Sampai tahap agama mereka tu dah tak boleh nak support mereka dah. Tak berjalan dengan saintifik. Saintifik pula yang betul. Bagi mereka nilai kebenaran tu boleh berubah-ubah. Sampaikan akhlak boleh berubah. Dulu, masa dulu mungkinlah orang tengok pakai skirt tu benda yang tak elok. Bagi mereka sekarang dah elok. Dulu mungkin LGBT tak elok, sekarang dah elok. Nilai dah berubah. Tak ada benda yang fix. Dan mereka gunakan benda tu dalam teknologi. Update. Sesa update tahun depan kalau handset baru. Dapat handset baru. Nak ke mana sebenarnya? Sentiasa hidup dalam proses kemenjadian. Nak jadi. Tapi tak jadi. Kita orang Islam, kita ada tujuan. Kita tahu penghujung kita kat mana. Kita tahu tujuan kita. Jadi kita buat itu sesuai dengan kadar kita. Apa yang kita perlukan. Nanti bila ada keperluan baru kita tambah. Kita tak buat benda yang lebih daripada kadar kita. Kita tahu di mana kedudukan diri kita. Kita tahu di mana kedudukan alam. Kita tahu kedudukan Tuhan kita. Dan kita akur setiap satu itu. Barulah melahirkan keadilan. Sebab itu kita tengok bangunan-bangunan yang lama yang dibuat oleh orang Islam, maknanya yang sesuai dengan falsafah Islam tu, bangunan tu boleh berkekalan lama, tahan lama. Bangunan tersebut sejuk, tak panas. Musim sejuk bangunan tu rasa panas, musim panas bangunan tu rasa sejuk. Bangunan sekarang kita buat semua bentuk petak. Dah buat bentuk petak, tujuannya apa? Katanya untuk jimat ruang. Dah jimat ruang tapi dalam panas kena buh aircon pula. Dah buh aircon jadi pencemaran pula. Jadi pemanasan global lah apa. Sebab apa? Rosak. Kita tak tahu nilai setiap satu tu, tak tahu kedudukan setiap satu tu. Itu masalah yang berlaku di zaman kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Macam mana yang kita boleh pergi situ tu? Bimakna annahu ta'ala la yasbiquhu adam, dengan makna Allah Ta'ala itu tidak didahului dengan ketiadaan. Macam mana didahului dengan ketiadaan? Tak ada. Macam tu. Tak. Tidak didahului dengan ketiadaan. Sentiasa ada. Ada pada waktu yang telah lalu, ada. Sebelum ada waktu pun ada. Wala yalhaquhu adam, dan tidak disudahi ataupun datang lepasnya ketiadaan. Ada, tak ada. Tu maknanya datang lepasnya yalhaqul adam. Datang sebenarnya tak ada. Tak pun mustahil bagi Allah Taala. Wa huwa raddun liman qala, ini adalah rad bagi orang yang berkata innahu ta'ala baqin bil baqa. Ini dia masuk dalam sikit khilaf di kalangan ahli sunnah. Dari kalangan ahli sunnah ada yang mengatakan bahawasanya sifat baqa itu kekalnya Allah Taala itu dengan satu sifat namanya sifat baqa. Ada yang kata macam tu. Dia bukan sifat salbiah. Bagi mereka dia masuk dalam sifat ma'ani. Ada yang mendapat macam tu. Tapi pendapat yang tepat, al-aswab adalah pendapat yang kita pegang lah. Yang majoriti ulama pegang. Iaitu baqin itu laisa bibaqa. Bahkan bidhatih. Faja'ala al-baqa'a min sifatil ma'ani. Wa qawluhu muridu kulli syai'. Dan kata nazim muridu kulli syai'. Allah Ta'ala menghendaki setiap sesuatu. Ay waqi'in fil alam, iaitu setiap satu yang berlaku dalam alam ini. Dan makna alam kita sebut dah kullu ma siwallah, semua yang selain Allah Taala. Min khairin wa syarrin, tak kisahlah baik ataupun buruk, ta'atin wa maksiatin, ketaatan ataupun kemaksiatan, fala tataharraku dzarratun illa bi amrih, tak bergerak satu zarah, satu unit, satu atom, tak bergerak, satu jauhar tak bergerak melainkan dengan kehendak Allah Taala. Perintah Allah Taala. Wala tasqutu waraqatun illa bi ilmih, dengan kehendak Allah Ta'ala, dan tidak jatuh satu daun pun, warakah dengan arti kata daun, illa bi'ilmih, melainkan semuanya dengan pengetahuan Allah Ta'ala, semuanya dalam ilmu Allah Ta'ala. Qawluhu bila syabah alal bashar, tanpa ada keserupaan dengan makhluk, ay anna kalamahu Ta'ala laysa biharfin, maksudnya kalamullah itu bukan dengan huruf. Kenapa faham makna huruf? Kalaulah kita faham setiap satu kata-kata kunci ni, mustalahat ni kita faham setiap satu, maka akan jelas akidah tu tak jadi susah. Yang susah sekarang kerana kita faham seolah-olah kita faham bahasa asing, macam bahasa alien. Dia sebut apa, kemudian kita hafal bunyi dia macam tu je. Itu jadi susah. Tapi kalau kita faham satu-satu, apa makna wujud, apa makna baqa, apa makna qidam, apa yang kaitan dengan dia, masa berkaitan dengan dia, apa penerangan tentang masa. Benda lain lagi, arah kaitan dengan dia, apa makna arah. Apa lagi yang di sini, huruf, suara. Kalau kita faham semua ni, maka tak jadi susah. Kita akan nampak
wadihun wuduhas syams, jelas seperti mana matahari. Akan nampak jelas. Laisa biharfin, bukanlah huruf, wala sautin, bukan juga suara. Apa itu huruf, apa itu suara? Huruf itu sifat bagi hawa, sifat bagi suatu angin. Huruf tu sifat bagi suatu angin, suatu kaif, suatu keadaan bagi suatu angin. Yang keluar tu dia ada bunyi dia, a, i, u, ba, bi, bu. Tu sifat dia tu yang menyebabkan dia bunyi sekian, bunyi sekian, bunyi sekian. Yang tu jadi huruf tu. Saut itu, suara itu adalah huruf. Suara pula adalah udara yang dipotong-potong bila keluar dari mulut tersebut. Itu mengikut tafsiran ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu. Dia mengatakan itu suara. Maksudnya kena ada hawa, kena ada angin, bau keluar bunyi. Tapi macam mana dengan sekarang mikrofon, bukan ada angin keluar pun, tak ada lubang, keluar bunyi. Pun kita masih boleh juga. Kita pakai penafsiran yang baru sekarang, tak ada masalah. Cuba tafsirkan apa bunyi sekarang. Kalau kita kata getaran, frekuensi yang tertentu pada partikel-partikel yang ada pada udara contohnya. Sekarang kita kata getaran, boleh tak pada Allah Ta'ala? Gerak dia, boleh tak? Tak boleh, sifat makhluk. Bergerak dia. Gerak dia ni duduk pada partikel. Allah Ta'ala jenis partikel? Tak, bukan partikel. Ada frekuensi, ada kadar. Maksudnya getaran tu ada kadar-kadar dia. Getaran pun tak boleh, partikel pun tak boleh. Macam mana nak ada kadar dekat dia? Dan partikel ni duduk pada udara. Adakah zat Tuhan duduk pada udara? Tak kena. Maka ternafi terus suara dan huruf. Tak payah susah dah. Yang penting untuk faham makna tersebut. Okey. Walantiha, dan tidak ada penghabisan. Kenapa tak ada penghabisan? Kerana yang ada penghabisan ini pada suara dan huruf. Suara kita, huruf itu sendiri, dia ada penghabisan dia. Suara itu ada penghabisan dia. Dia kena taqti', kena potong baru bunyi. Baru ada huruf tersebut. Cuma kalau tak jadi apa? Ba pun kena potong, kena break. Bismillahirrahmanirrahim. Ba nak masuk sin, kena break. Masuk sin, break, mim. Itu semua ada potong-potong. Tapi kalamullah itu tak ada. Tak ada penghabisan, tak ada. Yang ni untuk faham lebih jelas kita kena faham kalamullah. Kalamullah, lafaz kalamullah itu adalah isim mushtarak. Sebagian ulama menyebut dia adalah isim mushtarak. Apa makna mushtarak? Suatu lafaz berkongsi dua makna ataupun lebih. Contoh yang sekarang, ni saya pergi mana pun contoh tu. Kalau ada contoh yang baru tolong bagi. Contoh yang sekarang kita kata payung. Pergi makan lagi kata payung sikit. Kalau dia tak faham dia buat pula payung bagi. Itu lafaz mushtarak. Payung dengan arti kata yang guna untuk elak hujan, payung dengan arti kata belanja. Lafaz mushtarak. Begitu juga kalamullah adalah lafaz yang mushtarak. Kalamullah yutlaqu ala sifatin qadimatin qa'imatin bi dzatihi ta'ala wa yutlaqu ala kalamin manzumin uhiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mawjudin baina daffatay al-mushaf, yang ada antara dua mushaf, dua cover mushaf tersebut. Jadi kalam tu ada dua itlaq. Disebut bagi sifat Allah Ta'ala. Dengan sifat tersebut Allah Ta'ala berkata-kata. Allah Ta'ala menyampaikan perintahnya, menyampaikan larangannya, menceritakan tentang ahwal keadaan benda yang telah berlaku, benda yang sedang berlaku atau benda yang akan berlaku. Itu dari mana sumbernya? Daripada sifat kalamullah. Yang tu qadimatun, qa'imatun bidzatihi ta'ala. Kekal ada pada zat Allah Ta'ala. Tidak berubah-ubah. Tak ada permulaan, tak ada penghujung, tak ada huruf, tak ada suara. Yang tu. Kalamullah bil itlaq tsani, kalamullah dengan sebutan yang kedua iaitu Al-Quran Al-Karim al-munazzal 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mawjud fil masahif, al-maqru' bil alsinah, al-mahfuz fi sudur, al-maktub fil masahif tadi. Itu Al-Quran yang ada dalam mushaf, ditulis dalam mushaf, yang dibaca dengan lidah, dihafal, ada dalam dada-dada kita. Yang itu macam mana sifatnya? Tengok pada perkara tersebut. Dia huruf, dia suara, ada break, ada putus, maka itu dari segi itu dia baharu. Adapun min haitsul makna, dari segi min haitsul dalalah, dari segi penunjukan maknanya, maka dia tunjuk kepada makna kalam yang qadim. Itu berkenaan dengan kalamullah. Munazzahatun 'anit taqaddum wa ta'akhur, suci daripada
dahulu dan kemudian, ada taqaddum, ada ta'akhur. Kena datang ba dulu, datang sin, baru mim, baru bunyi bismi. Kalau sin dulu, ba mim, sibmi, ya, jadi lain. Yang tu pada kalam yang kita sebut bi itlaq tsani. Al-Quran ni kalam bil itlaq al-awwal, iaitu sifat Allah Taala, tak ada taqaddum, ta'akhur, tu tak ada. Semua tu sifat makhluk. Sampai dekat kita Allah Taala turunkan dengan bahasa yang kita faham. Nak tengok contoh yang lebih cantik, tengok contoh yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab berkenaan dengan tilawatul Quran. Disebut contoh yang baik di situ. Wasukunin nafsi, ternafi juga daripada sukun nafsi. Sukun nafsi lawan bagi kalam nafsi lah, iaitu kullu ma yunafil kalam nafsi. Yang tu yang maksud sukun nafsi. Sukun maknanya diam. Tapi kita dah kata diam dengan arti kata tak bercakap, bersuara berhuruf itu. Bersuara berhuruf mustahil bagi Allah. Diam tanpa suara dan huruf itu pun mustahil bagi Allah. Dan satu lagi diam yang mustahil, iaitu sukun nafsi, iaitu apa-apa perkara yang menafikan kalam yang qadim. Yang tu yang kata sukun nafsi lawan bagi kalam nafsi. Wa an jami'i sifati kalamil hawadith, dan juga ternafi daripada semua sifat kalam hawadith. Wa haitsu wajabat lahu ta'ala hadhihi as-sifatu istahalat alaihi ta'ala addaduh. Bila mana wajib bagi Allah Ta'ala semua sifat yang kita nyatakan ini, maka mustahillah lawan sifat-sifat. Al-addad, ad-diddu yutlaqu ala arba'ati ma'anin. Did itu disebut bagi 4 makna. Yang pertama apa? Ala sabilit tadad. Yang pertama, did ni apa? Did ni lawan. Lawan dalam bahasa Melayu kita kata lawan ni satu lah. Wujud lawannya tiada, ada lawannya tiada, macam tu kita kata lawan, sama aja. Okey. Hitam lawannya putih, kita kata macam tu, kan? Kuasa lawannya lemah, kita kata macam tu. Tapi dalam bahasa Arab, lawan itu lebih umum, di bawahnya ada 4 bahagian. Yang pertama, ad-diddu ala sabilit tadad, lawan atas jalan tadad. Yang kedua, ad-diddu ala sabilit tanaqud. Yang kedua tanaqud. Yang ketiga, ad-diddu ala sabili al-adami wal malakah. Yang keempat, ad-diddu ala sabilil idafah. 4 perkara. Kena faham setiap perkara. Semua ni yang dimaksudkan did dalam perbahasan sifat Allah Ta'ala maksudnya lebih umum, iaitu kullu ma yunafi tilka sifat. Apa sahaja yang menafikan sifat 20 tadi, maka benda tu mustahil ada bagi Allah Ta'ala. Adapun did, yang tu makna yang dalam perbahasan kita. Adapun yang kita bahagi pada 4 tadi, macam mana nak faham? Yang kita bahagi 4 tadi, yang pertama, did ala sabilit tadad, maksudnya apa? Tak boleh untuk dua benda tu kita isbat dua-dua, kita kata ya dua-dua, kita benarkan dua-dua tersebut. Tetapi boleh untuk kita nafi dua-dua. Contohnya apa? Hitam lawannya putih. Tidak. Betul, hitam lawan putih. Berlawan atas jalan apa? Atas jalan tadad. Maksudnya tak boleh kita kata ni hitam dan putih dalam satu masa. Ambil satu benda, tisu ni hitam dan putih dalam satu masa. Tak boleh. Boleh macam mana? Ada titik-titik. Tak. Part yang titik hitam tu adakah dia kalau putih? Tak. Part yang putih adakah dia kalau hitam? Tak. Kalau dia kata tak, dia campur, dia jadi kalau kelabu. Kelabu tu adakah hitam? Bukan hitam. Kelabu tu adakah putih? Bukan putih. Menunjukkan bahawasanya hitam dan putih tak boleh duduk sekali. Hitam lawannya putih. Yang ni ala sabilit tadad. Dia tak boleh duduk sekali, tak boleh dua-dua kata ya, tapi boleh tak nafi dua-dua. Tisu ni putih pun tak, hitam pun tak. Jadi kalau apa? Color pink. Boleh? Hitam pun tak, putih pun tak, ungu. Hitam pun tak, putih pun tak, hijau. Yang tu did ala sabilit tadad. Tadad nama dia. Disebut sebagai diddan. Ad-diddan la yajtami'an walakin qad yartafi'an. Dua perkara yang berlawanan ala sabilit tadad itu dia tak boleh duduk sekali, tapi boleh jadi dua-dua ternafi. Ada yang lain. Yang kedua, ad-diddu ala sabilit tanaqud. Ataupun disebut an-naqidan. An-naqidan la yajtami'an wa la yartafi'an. Yang kata naqid ini, nak isbat dua-dua tak boleh, nak kata dua-dua ada, nak nafi dua-dua pun tak boleh. Macam mana cara nak buatnya? Buat dia dengan cara kita ambil satu perkara dan kita nafi perkara tersebut. Putih dengan tak putih. Tisu ni putih dan tak putih dalam satu masa. Tak boleh. Yang ni lebih umum dari tadi. Putih dengan hitam. Hitam tu salah satu daripada lawan putih. Tapi kalau kita kata putih dengan tak putih, tak putih tu masuk semua warna dalam dia. Okay.
Jadi tak boleh kita kata ni putih dan tak putih dalam satu masa. Sebab apa? Kalau kita kata ni putih, maka kita isbat dia putih. Kalau kita kata dia tak putih, maka kita nafi dia putih. Seolah-olah kita isbat dan nafi benda yang sama dalam satu masa. Itu tak boleh. Begitu juga kita kata Irfan ada dan tak ada dalam satu masa. Itu tak boleh. Tak boleh macam tu. Kita kata. Sebab apa? Sebab ada tu lawannya tidak ada. Tidak ada tu lawannya ada. Satu perkara dengan lawan, dengan nafi perkara tersebut. Kalau kita kata dia ada dan tak ada dalam satu masa, seolah-olah kita kata dia ada dan dia tidak ada. Tak boleh. Menafikan benda yang sama. Okey, itu ala sabilit tanaqud. Disebut an-naqidan la yartafi'an wa la yajtami'an. Yang ketiga, ad-diddu ala sabili al-adami wal malakah. Adam dan malakah. Adam dan malakah ni melihat kepada adanya satu perkara dan tak ada perkara tersebut. Contohnya kita kata melihat dan juga buta. Melihat kerana ada sifat pelihat yang Allah Ta'ala jadikan. Ada orang yang mata dia elok apa semua tapi tak boleh lihat kerana tak ada sifat pelihat tersebut. Okey, sifat pelihat. Okey. Buta tu apa? Buta tu tidak ada sifat pelihat, tak ada pelihat. Jadi yang ni lawan buta dan lihat ni adam wal malakah. Satu malakah, satu ada sifat, satu lagi adam, satu ketiadaan sifat. Yang keempat, ad-diddu ala sabili al-idafah al-mutadayifan. Dua benda yang saling kita sandarkan. Satu perkara kita sandarkan kepada satu lagi. Maksudnya benda yang disandarkan dengan benda yang kena sandar itu tak boleh jadi benda yang sama. Contohnya apa? Kita buat sandaran antara ayah dengan anak. Ayah dengan anak mestilah yang lain, yang beza. Tak boleh ayah tu anak, anak tu ayah, tak boleh. Mestilah dia berbeza. Okey, itu 4 bentuk berlawanan dalam bahasa Arab. Kullu kamalin wajibun li dhatihi wa kullu naqsin mumtani' fi haqqihi. Setiap kesempurnaan itu wajib bagi zat Allah Ta'ala. Ni iman secara ijmali. Tadi kita dah iman secara tafsili. Setiap satu sifat yang ada dalilnya, ada buktinya, kita dah tahu. Nak tahu lebih lanjut boleh tengok dalam buku Sifat 20 Imam Sanusi tu. Dalam tu saya terangkan satu persatu. Macam mana rentetan daripada faham satu sifat masuk sifat seterusnya, masuk sifat seterusnya. Kullu kamalin wajibun li dhatihi. Setiap kesempurnaan itu wajib bagi Allah Ta'ala. Ini iman secara ijmali. Kita mengakui semua sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah Ta'ala itu wajib. Ada pada zat Allah Ta'ala. Ada bagi zat Allah Ta'ala. Wa kullu naqsin mumtani' fi haqqihi. Iman tafsili. Menafi semua perkara yang kekurangan itu mustahil ada bagi zat Allah Ta'ala. Ayyajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida ijmalan. Iaitu wajib ke atas setiap mukallaf beriman secara ijmal, secara umum. Yang tadi secara teliti, secara terperinci, satu persatu sifat yang kita tahu dalilnya, yang ada dalilnya. Wajib kita beriman annahu ta'ala muttasifun bi jami'il kamalat. Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allati la yuhsiha illahu. Yang mana tidak dapat dihitung melainkan dia sahaja. Segala sifat kesempurnaan tersebut. Wa annahu ta'ala munazzahun an jami'an naqais. Dan Allah Ta'ala itu suci dirinya daripada segala sifat kekurangan. Allati la yuhsiha illahu. Yang tak boleh dikira melainkan Allah Ta'ala juga. Last, muka surat last dah. Wa ma yajuzu fi haqqihi subhanah. Apa yang harus bagi Allah Ta'ala. Wa fi'lu mumkin jaizun fi haqqihi. Dan menjadikan hal yang mungkin. Al-mumkin ma yaqbalul wujuda wal adam. Boleh untuk terima ada, boleh untuk terima tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Itu kata mungkin. Wal hadithu ma wujida ba'dal adam. Hadith pula benda yang ada setelah tak ada. Jadi hadith itu lebih akhas minal mumkin. Fa kullu hadithin mumkinun wa laysa kullu mumkinin hadithan. Semua yang baharu itu mesti dia mungkin. Tapi tak semua mungkin baharu. Sebab apa? Baharu itu maksudnya dia ada selepas dia tak ada. Dia tak ada, lepas tu dia wujud. Itu yang kata baharu. Jadi benda ni dia mungkin tak? Dia mungkin. Dia boleh ada, boleh tak ada. Tapi kalau dia mungkin, boleh ada, boleh tak ada. Adakah dia jadi baharu? Tak lagi. Boleh jadi dia tak wujud. Boleh jadi dia belum wujud. Ataupun dia takkan wujud. Contohnya, kembang Irfan. Mungkin tak? Mungkin. Boleh untuk ada, boleh untuk tak ada. Ada tak? Tak ada. Maka dia mungkin tapi dia bukan hadis. Irfan wujud. Dia hadis lagi mungkin. Fa kullu hadithin mumkinun. Semua yang hadis itu mungkin. Walaysa kullu mumkinin hadithan. Tapi bukan semua yang mungkin itu baharu.
hendaklah fi'lu mumkin jaizun fi haqqihi, menjadikan hal yang mungkin. Nampak? Dia tak sebut fi'lu hadis, sebab hadis tu dah wujud dah. Tapi sebut fi'lu mumkin, menjadikan hal yang harus. Boleh ada, boleh tak ada tu boleh je Allah Ta'ala nak jadikan dia. Jaizun fi haqqihi, harus bagi Allah Ta'ala. Boleh untuk buat, boleh untuk tak buat. Ka razqihi, seperti memberi rezeki. Ar-rizqu adalah rezeki. Ar-razqu bagi rezeki. Razaqa yarzuqu razqan, bagi rezeki. Ka razqihil khaira, seperti Allah Ta'ala bagi rezeki yang baik, merezekikan dia hal yang baik. Wa ba'thi ruslih, dan mengutuskan rasul. Utuskan rasul pun termasuk dia hal yang harus. Seperti mana alam ni semuanya harus, termasuk dia min jumlatil alam huwa ar-rasul. Ya rasul. Rasul pun termasuk daripada jumlah alam. Daripada alam ni, maka pengutusan rasul pun harus juga. Ay yajibu ala kulli mukallafin, wajib kata setiap mukallaf, ay ya'taqida anna al-jaiza fi haqqihi ta'ala, dia meyakini bahwasanya yang harus bagi Allah Ta'ala, fi'lu kulli mumkin, menjadikan semua perkara yang harus, boleh Allah Ta'ala jadikan. Atau tarkuh, ataupun Allah Ta'ala tak jadikan pun boleh juga. Qauluhu karazqihi bi fathir ra huwa min idafatil masdar li fa'ilihi. Jadi itu idafat masdar kepada fa'ilnya, Allah lah. Karazqihi ay karazqillahil khaira, seperti Allah Ta'ala memberi rezeki kebaikan. Wal maf'ulul awwalu mahdhufun, maf'ul pertama dia dihazaf sebab razaqa yarzuqu tu perlu kepada dua maf'ul. Razaqallahu 'abdan al khaira, Allah Ta'ala bagi rezeki kepada seorang hamba. Rezeki apa? Rezeki kebaikan. Wal khaira maf'uluhu tsani, khair adalah maf'ul yang kedua. Wat taqdir, dan takdirnya macam mana ayatnya, ka razqillahil 'abda al khaira. Wal arzaqu naw'an, bila sebut tentang rezeki maka Syekh Nawawi pun yastatridu istitrat. Istitrat ni apa? Dia sebut suatu perbahasan yang tak kait dengan perbahasan utama, tapi dia hanya kait sipi-sipi saja. Kita ada cerita benda yang harus. Apa antara yang harus? Bagi rezeki. Jadi sekarang dia cerita sikit rezeki. Macam tu. Al-arzaqu naw'an, rezeki itu ada dua jenis. Rezeki ni ada dua jenis. Zahiratun, al-arzaqun zahiratun lil abdan, rezeki yang zahir bagi tubuh badan. Kal aqwat, seperti makanan-makanan ruji, makanan tu rezeki tubuh badan. Wa batinah, wa arzaqun batinah, dan rezeki yang batin lil qulub, bagi hati. Kal ulumi wal ma'arif, seperti ilmu-ilmu dan ma'rifah. Kita doa moga Allah Ta'ala bagi kita ma'rifah yang bermanfaat di dunia dan juga akhirat. Wa yajibu an ya'taqida anna minal jaiz, dan wajib juga dia meyakini bahwasanya termasuk daripada hal yang harus fi haqqihi ta'ala, bagi Allah Ta'ala, irsalur rusuli, mengutuskan rasul, min Adam, daripada Nabi Adam, ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in, daripada Nabi Adam hinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Habis dekat tu. Kita tengok cantik susunannya. Mula dengan sifat yang wajib, setelah wajib dia sebut sikit yang mustahil. Kerana apa? Kerana dua ni ada kaitannya. Kaitannya ala sabilit tadad, berlawanan. Bila cerita yang wajib, maka kita cerita pula yang mustahil. Habis cerita mustahil, cerita yang harus. Habis cerita yang harus, sebut salah satu benda yang harus itu apa? Mengutuskan rasul. Masuk pula perbahasan rasul, perbahasan nabi setelah ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.